Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam, itu malam Jumaat. Hari Jumaat berlakunya Yaumul Qiyamah. Di dalam hadis menyebutkan apabila datangnya hari Jumaat, semua makhluk Allah mereka takut, semua makhluk Allah mereka gementar, semua makhluk Allah mereka takutlah sebab berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Ada dua makhluk aja dia tak takut. Bila datang hari Jumaat dia tak takut. Dua makhluk ni, yang pertama manusia dan yang kedua jin. Mereka tak takut. Datang hari Jumaat dia tak takut. Ya, dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hiburannya, sibuk dengan makan-makannya, sibuk dengan lawak jenakanya, sibuk dengan benda-benda yang lara-lara. Dia tak ingatkan tentang Allah, ya. Lepas tu pada hari Jumaat ni dia punya zikir, ya Allah, 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 ya Allah. Kena baca 1000 kali, paling kurang 1000 kali, ya. Baca tu, zikir tu, menyebutkan Allah sampai menangis. Inilah orang yang dekat dengan Allah. Baiklah, pada malam ni, tazkirah pada malam ni iaitu bab tentang puasa. Kita puasa Ramadan dekat dah, ya. Bila nak puasa, kita kena ada ilmu. Kita nak berpuasa, kita kena tahu. Jangan main puasa, ya, macam semayang, ya. Nak semayang, kena tahu kita semayang Zuhur, kena tahulah semayang dia. Kita semayang Asar, kena tahu lah. Semayang Maghrib, kena tahu lah. Semayang Subuh, kena tahu lah. Doa aku nak kita baca pun kita kena tahu. Jangan main semayang je, jangan main puasa. Malam ni nak cerita, malam ni tazkirah, tajuknya tentang bab puasa. Dia hukum mimpi sampai keluar air mani pada bulan Ramadan, hukum cium bini pada bulan Ramadan, banyak berludah pada bulan Ramadan, ludah-ludah tepi jalan, ludah tepi pejabat, ludah dekat tingkat cermin pejabat, ya. Pada bulan Ramadan simpan air liur, dia telan, dia tak niat puasa, telan niat puasa. Apa hukum dia? Tentang dia bersentuh kulit dengan isteri pada bulan Ramadan. Malam ni siapa tak dengar, siapa tak ikuti, dia rugi, ya. Malam ni bab tentang puasa. Dinukilkan, diambil dalam kitab Majmu' Syarhul Muhazzab, dinukilkan, diambil dalam kitab Bahrul Mazi, diambilkan dalam kitab-kitab yang lain, ya. Dinukil-nukilkan, dihimpun-himpunkan. Aku mutalaah kita, aku cantum-cantumkan, aku tulis macam ni, ya. Aku tulis yang macam ni agar dia tidak tersasar. Ada hadis dia, ya, diambil pada imam mana, diambilkan dalil yang mana, ya. Pendapat bagi imam mana, semua ada dalam ni. Berjimak di siang hari, tentang orang yang mati, macam mana hukum membayar kifarahnya, tentang puasa, tentang yang hidup, semua, ya. Hukum bersahur, apa hukum dia. Lepas itu nak puasa ni kena belajar. Jangan main puasa. Kalau kita puasa tak belajar, puasa tu sah tapi Allah tak terima, kita tak tahu apa kita buat. Kena tahu lah. Sama macam bagi serban ni. Bagi serban ikat macam ni. Ini bagi ulama mana yang suka pakai serban macam ni. Kalau dia ikat serban, dia tutup telinga. Ulama mana yang dia tutup telinga. Dia ikat serban tak ada ekor. Tengok dia kena ada ilmu. Apa dia buat kena ada ilmu. Jangan ikut orangnya. Kalau ikut orang panggil iman taklid. Iman taklid ni dia ikut orang. Orang semayang, dia semayang. Orang puasa, dia puasa. Orang sahur, dia sahur. Ya, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tak ada dalil dan dia tak belajar pun. Lepas tu kena mengaji. Sama juga akhir zaman sekarang ni. Nampak, Ada baru hijrah, dulu berkecimpung dengan benda-benda yang lara. Dah hijrah, dah berjanggut, dah pakai serbat. Ya, boleh pula dia nak cerita tentang hukum dan hakam. Dia tak mengaji mana pun, ya. Dia nak cerita hukum ni, bab sembahyang jarak, bab sembahyang rapat, tak ikut sunnah lah, itulah. Boleh, tak masalah, boleh cerita, tapi kena mengaji. Boleh cerita bab hukum dan hakam, dia kena ada sanad, dia kena ada guru, baru boleh dia cerita. Betul bab hukum dan hakam ni, kalau kita nak ngajar kitab, contoh kitab Muhimmah, kitab Penawar Bagi Hati, kitab Anak Kunci Syurga, kitab Hidayatus Subyan, kitab Darussamin,
kitab Iqna, kitab Risalah Tauhid, kitab Penawar Bagi Hati, kitab Bahrul Mazi atau kitab Hikam, kitab Munatul Musalli, banyak lagi kitab-kitab lain. Bila kita nak mengajar kitab tu, kita kena khatam dulu kitab tu, kita kena ada guru. Jangan main bantai, tak boleh. Main bantai tak boleh, ya. Baiklah. Hukum tentang puasa ni, ya, bab tentang puasa ni, dia berbeza tentang solat. Puasa ni berbeza tentang solat, ya. Solat ni bila umur 7 tahun, mak bapak ni wajib suruh anak semayang. Dia berbeza puasa, ya. Solat dia lain. Solat ni dalam hadis sebut, sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Bila anak tu umur 7 tahun, kita suruh anak tu suruh semayang tu wajib. Tapi budak ni tak wajib semayang. Tak wajib semayang sebab dia belum cukup umur. Tapi bila umur 10 tahun, dia tak mau semayang, Nabi suruh rotan anak kita. Besar ni rotannya, rotan di tapak kaki. Bukan lempang dia, bukan terajang dia, bukan rendam dalam kolam mandi, bukan. Ya, bukan sepak dia, bukan. Rotan besar ni, rotan di tapak kaki. Ini kaedah nak mendidik anak. Lepas itu nak didik anak pun kena ada ilmu. Nak didik isteri pun kena ada ilmu. Lepas itu suami dalam rumah tangga ni, suami kena banyak sabar. Suami kena banyak sabar dalam rumah tangga. Mana-mana perempuan dah tak kira dah dia bini JKK kampung ke, bini AJK masjid ke, bini jutawan ke, bini orang tak jutawan ke, bini ustaz ke, bukan ustaz ke, tak kira siapa sekalipun, memang isteri ni dia suka berceramah. Dia suka berceramah di dalam rumah. Kenapa? Sebenarnya kata ulama, itulah hiburan di dalam rumah tangga. Hiburan hiburan seronok, ada hiburan rumah tangga. Bila tentang semayang ni pula, bila umur 10 tahun tak semayang, Nabi suruh rotan masa ni. Bila umur 15 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak nak semayang, degil tanpa uzur syarak, hempap dengan pokok getah. Hempap ambuk getah. Atau bantai dengan batang ubi. Itulah kaedah tentang semayang. Semayang tak boleh ambil ringan. Semayang ni tak ambil remeh-remeh. Tak boleh. Kena ngaji buat semayang. Kena belajar buat semayang. Dia berbeza puasa. Puasa ni, dia syarat wajib puasa, dia ada 4 syarat. Baru boleh dia puasa. Kalau tak ada syarat ni, dia tak boleh puasa. Tentang puasa. Berbeza solat. Solat ni bila dia cukup umur, solat ni bila dia Islam, ya, Islam, dia tu beruduk, lepas tu basuh waktu, dan wajib ke atasnya apabila dia cukup umur. Ni buat solat. Ya, kalau buat tentang puasa, syarat wajib puasa dia lain. Syarat wajib puasa ni pertama Islam. Alif sim lam alif mim Islam. Islam ni makna dia menurut akan perintah. Ni Islam. Ya. Kedua balik. Balik ni dia dah cukup umur, ya. Dah cukup umur, dah keluar air manis. Saya cakap air mani lah, tak payah berlapik-lapik, nanti berlapik kan tak faham, ya. Air mani ni dia kotor tapi tak najis. Tapi kena tahu, walaupun tak najis, air mani tak boleh minum. Macam mana suami isteri pula terminum air mani? Apa hukum dia? Terminum hukumnya harus. Kalau saja-saja minum tak boleh, haram. Tak boleh minum air mani. Ingat, ya. Tu tahu, kena tahu kaedahnya. Ya, sebab walaupun dia tak najis tapi dia kotor. Ya, kena tahulah, ya. Tu kaedah tentang air mani. Walaupun dia najis, ya, walaupun dia tak najis, air mani dia tak najis tapi dia kotor. Kena tahu lah. Ya. Yang pertama Islam, kedua balik. Balik ni cukup umur. Bila cukup umur, wajib puasa ke atas dia. Wajib puasa. Tak kira lah kau kerja apa sekalipun, kau hantar barang ke apa sekalipun, wajib puasa ke atas kamu. Tapi tengok, kalau dia musafir yang macam mana yang dia boleh buka puasa. Nanti kita tengok dalam kitab ni, ya. Musafir yang macam mana dia boleh buka puasa, iaitu dia musafir dalam keadaan macam mana, berapa marhalah, ya. Dan yang ketiga, akil. Berakal lah. Akal dia cukup jalan. Ya, ni akal dia berfungsi. Sebab itu kita kena mengaji tentang memayis. Kanak-kanak yang sudah memayis, kanak-kanak yang belum memayis. Kanak-kanak yang sudah memayis, dia kenal. Kita tunjuk jam, dia tahu jam. Kita tunjuk tarik, dia tahu tarik. Kita tunjuk penumbuk, dia tahu penumbuk. Ni kanak-kanak yang sudah memayis. Kanak-kanak yang belum memayis, dia tak tahu mana baik, mana tak baik. Ini yang belum memayis.
Sebab itu mak bapak ni nak mandi dengan anak, telanjang dalam bilik mandi, tengok kalau kanak-kanak tu sudah memayis, dia kena apa tergantung dekat peha bapak tu dia kena, ya. Apa kanak bapak ni tak boleh mandi dengan anak telanjang, tak boleh. Kalau dia mandi telanjang, anak tu kena, maka haram, tak boleh. Ya, kalau dia tak kena, harus boleh mandi telanjang dengan anak dalam bilik mandi. Tapi suami isteri boleh mandi telanjang, tak ada haram. Suami isteri tak ada istilah haram. Ya, suami isteri ni tak ada istilah haram. Nak telanjang, nak apa, tak ada istilah haram. Itu kalau kita belajar tentang nahwu syarak, itu bila dia nikah, ini adalah perjanjian, ikatan. Dia tak boleh bokaknya dengan talak. Kalau ni kita ngaji bab puasa ni, ya, ngaji bab puasa ni seronok sikit. Yang ketiga, akil lah, macam akal berfungsi. Betul, orang gila tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa. Siapa tak nak puasa boleh, dia gila. Kalau dia gila, boleh dia tak puasa. Ya, dia gila. Betul, orang gila tak wajib puasa, orang gila. Kita tengok pula tentang COVID ni. Allah bagi virus. Allah bagi virus COVID ni, tengok orang gila mana ada kena COVID. Binatang mana ada kena COVID, nampak? Kenapa? Sebab orang gila ni Allah jaga dia. Binatang Allah jaga dia. Binatang tak buat dosa. Ya? Kita ni banyak buat dosa, banyak salah dengan Allah. Dah tahu banyak buat salah, minta ampun dengan Allah. Dah tahu banyak salah, minta ampun dengan Allah. Ni malam Jumaat ni, minta ampun dengan Allah. Jangan sibuk layan TV je. Jangan sibuk main Facebook, tengok telefon je. Main WhatsApp group tak habis-habis. Ya? Umur dah makin lama makin meningkat. Dekat mati ya. Bagi-bagi masa. Tengok TV sekejap, tengok Quran sekejap, main handphone sekejap, dengar kuliah sekejap. Macam tu lah. Jangan habis masa tu dengan dunia. Nanti nak jawab apa dengan Allah? Kena bagi-bagi masa. Apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam? 8 jam kata Imam Ghazali, 8 jam kamu tidur. 8 jam kamu tidur, 8 jam kamu cari dunia, urusan dunia, 8 jam kamu dekat hubungan kamu dengan Allah. Kita kena muhasabah diri. Kita dekat dengan Allah, hubungan kita dengan Allah berapa jam? Kena muhasabah. Ya, kita dengan Allah ni berapa jam? Kadang Allahu Rabbi semayang berapa minit sangat. Baca Quran kadang tak sampai setengah jam. Dah nak mati, macam orang nak mati lah. Ya, dengar kuliah kadang dengar kuliah baru sejam dengar kuliah macam orang nak mati lah. Baru sejam dengar kuliah. Kalau tengok wrestling sejam, main PUBG sejam, elok segar bugar. Ya, kalau pancing sejam, elok segar. Kalau dengar kuliah sejam macam orang nak mati lah. Tengok hari Jumaat, khotib baca khutbah. Satu masjid semua tunduk, kepala tak ada. Ya, sebab apa? Benda-benda akhirat. Benda-benda akhirat ni bukan semua orang boleh dapat. Baiklah, yang ketiga iaitu syarat nak puasa kena berakal. Yang keempat, kuasa ke atasnya puasa. Dia nak puasa ni ke atas. Dia kuasa ke atas. Kalau tak kuasa, maka tak wajib dia puasa ke atas dia. Ni bab puasa. Ya, tapi kadang-kadang mak bapak ni banyak silap. Silap tentang mana? Bila mak bapak nak buka puasa, ada anak dia tak puasa, kata mak bapak, kau tak payah buka puasa dengan mak. Tak payah buka puasa dengan ayah. Engkau tak puasa, kau duduk sana. Ni salah kaedah macam ni. Anak tu dia tak wajib puasa ke atas dia. Bila tak wajib puasa ke atasnya, dia tak wajib puasa lah. Masa buka puasa, suruh dia duduk dekat kita, buka puasa sama-sama. Dalam hadis sebut apa? Hendaklah kamu makan dalam keadaan kumpulan yang banyak, dalam keadaan tangan yang banyak. Di situ ada keberkatannya. Ya, lain kali ni bulan Ramadan dah dekat ni, jangan buka puasa, jangan sorang-sorang. Ni tak ada buka puasa asing-asing. Ya, buka puasa dalam jamaah. Suami isteri, anak, cucu, atuk, nenek buka ramai-ramai. Ada keberkatan di situ. Ya, bulan Ramadan dekat dah. Siapa nak sampai umur pada bulan Ramadan, jangan lupa baca ni, nanti tak silap hari Ahad. Ahad ni dah masuk 1 Rajab. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadis sahih, ni bukan hadis palsu, ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami. Wa Allah barik lana fi Rajabin, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban, wa ballighna ni umur, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Siapa nak sampai umurnya pada bulan Ramadan, jangan tinggal baca doa ni. Ya, nanti dah masuk 1 Rajab, bacalah doa ni. Lepas sembahyang fardu tu bacalah. Ya, kalau sembahyang jemaah dengan anak isteri, bacalah. Kalau sembahyang seorang-seorang, baca juga, jangan tinggal baca. Ya, kalau rasa umur nak sampai pada bulan Ramadan, tak nak sampai pada umur pada bulan Ramadan, tak payah berdoa. Ya, tak payah minta dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, minta dengan Allah. Baiklah, kita buka tentang puasa ni. Hukum kumuh-kumuh. Kita buka bab hukum kumuh-kumuh.
Ya, kadang orang kata kumur-kumur pada bulan Ramadan makruh. Tengok kat sini. Ya, yang di mana boleh kumur-kumur, mana tak boleh kumur-kumur. Ya, kalau kumur-kumur tertelan pula, apa hukum dia? Kalau kumur-kumur tertelan pula, adakah batal, adakah tak batal? Tertelan yang mana batal, tertelan mana yang tak batal? Kita kena ngaji ya. Ya, ni belajar tak mahu. Kalau belajar ilmu fikih tak mahu. Belajar buat puasa tak mahu. Belajar kitab tauhid mengenal Allah tak mahu. Belajar tasawuf bahati tak mahu. Kalau belajar buat dunia, sampai luar negara. Belajar buat dunia sampai boleh merantau negara orang. Kalau belajar buat tentang buat kematian, buat tentang akhirat, tak mahu belajar. Kadang bila ustaz ajak, ana banyak alasan, ana penat ustaz. Ana siang tadi kerja lah ustaz. Malam ni ana kena tidur lah ustaz. Tambah mana Jumaat ustaz. Ana kena malam Jumaat, ana tak boleh keluar rumah ustaz. Ana tak boleh buat benda lain. Ana kena malam Jumaat ni. Ana nak makan ubat lah ustaz. Dah makan ubat, tahu ubat engkau dengar kena belajar ubat tentang puasa. Hukum kumur-kumur orang yang berpuasa, adakah sudah orang yang berpuasa tengok sini. Kata Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i tentang hukum orang yang berkumur-kumur. Orang yang berkumur-kumur. Keluar orang yang kumur-kumur, dia kumur-kumur. Contoh macam ni. Dia ambil air, dia kumur pada bulan Ramadan. Kumur. Dia kumur, tertelan. Adakah batal puasa dia? Buka dalam kitab Majmu' Syarul Mahadzab. Ya, buka dalam kitab Bahrul Madi daripada Syekh Ali Al-Marbawi, pengarangnya, daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar. Kalau dia kumur-kumur tertelan, maka tak batal puasanya, bukan atas kuasanya. Yang dikatakan batal, dia kumur-kumur macam ni. Yang kata batal puasa dia kumur-kumur, ambil air, macam bunyi arazak, tertelan, maka batal puasa. Sebab atas kuasanya dia kumur-kumur macam tu. Ni kaedah kumur-kumur. Pada bulan Ramadan kalau kena atas. Tapi kita tengok niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia kumur-kumur, dia niat nak buka puasa, batal puasa juga. Betul kena tahu buat kumur-kumur. Lepas tu buat air liur. Air liur ni dia bersih. Bila dia di dalam dia bersih, bila dia keluar dia kotor. Ni buat air liur. Air liur ni pula dia tak najis. Air liur tak najis. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, air dia basi. Orang kata ada najis, ada orang kata tak najis. Air liur basi ni ada dua pendapat. Buka lagi kitab Bahrul Madi. Aku bagi satu kitab daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar. Air liur basi ni dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan najis apabila dia keluar di dalam perut. Satu pendapat dia kata tak najis bila dia bukan di dalam perut, dia dekat mulut. Itu bila kita tidur kan tutup. Bila kita tutup, tutup, dia keluar, maka busuk. Tengoklah dia keluar kat mana. Kalau keluar dalam perut, maka najis. Kalau keluar dekat mulut, maka tak najis. Kalau dia kawasan mulut, itu kena tahu, kena mengaji ya. Jangan. Sebab itu bila hukum fiqh ni, dia kebanyakan dia harus dan sunat. Tengok dia makruh tak mana. Yang haram mutlak ni babi. Haram mutlak ni dia babi. Ya, ni babi ni haram mutlak. Tapi dia akan jatuh darurah, dia akan jatuh musyaqqah, darurah sah kat situ apabila dia di dalam darurah. Ni hukum babi, ya. Tapi babi tak boleh makan babi. Tak boleh nak selfie tepi babi, tak boleh. Pergi tepi babi, selfie, atau babi mati tepi jalan, selfie tepi babi. Alhamdulillah, ana baru lepas langgar babi ni. Ini babi yang ana langgar ni. Nampak babi. Ni lah babi. Ni bodoh orang ni. Lepas tu buat hukum taik, kena ngaji buat hukum taik. Taik ni asalnya dia adalah kita memegang tahi, asalnya dia adalah harus, tapi dia akan jatuh haram bila kita pegang tidak ada maslahat hukum. Bila saja-saja pegang maka haram, tak boleh. Tapi kalau kita pegang ada maslahat hukum untuk membersihkan najis, maka hukumnya adalah disuruh, maksudnya mendapat pahala ke atas kita. Sebab itu buat tentang nak berselfie, nak pegang babi, pegang anjing, tak boleh. Nabi tak bagi, ulama tak bagi. Ini akhir zaman, tengok kadang pakai tudung pegang anak babi, pegang anjing. Bodoh betul orang ni ya. Ni akhir zaman ya. Bila kita bagi tahu, dia kata tak apa nanti sama ya. Itulah alasannya orang akhir zaman ya. Dia suka benda-benda yang tak boleh, dia membolehkan. Baiklah, kita tengok dalam kitab ni ya. Siapa dengar malam ni untung boleh dapat ilmu untuk puasa nanti ya. Hukum puasa bagi isteri. Orang perempuan nak puasa, tengok orang perempuan ya. Dia dah kahwin dah, nikah dah ada suami dah. Dia ada suami lah. Tapi kadang-kadang orang perempuan suami ada dah nak berchatting-chatting dengan jantan lain.
Ya, nak berceritanya tipe tu, kalau isteri ni, dia perempuan ni sudah bernikah, kalau dia nak masuk dalam WhatsApp grup ni, contoh grup sekolah-sekolah dia atau grup kerjanya, dia wajib minta izin dengan suaminya. Kalau suami dia tak bagi, tak boleh. Suami dia bagi, maka boleh. Ya, tapi isteri ni apa benda dia nak buat, kena minta izin dengan suami. Walaupun dia nak buat, nak ada Facebook sekalipun, dia kena wajib minta izin dengan suaminya. Ni kaedah isteri. Dengar ni orang perempuan, ya. Dengar ni orang perempuan, ya. Ar-rijalu qawmun 'alan nisa. Lelaki itu ketua bagi perempuan, bagi kaum perempuan. Tambah pula suami. Ya, apa itu barang dalam rumah yang suami beli, tepung, gula, susu, beras, suami beli, isteri bagi pada orang lain tanpa izin daripada suaminya, hukumnya haram, berdosa. Tak boleh. Walaupun tetamu sekalipun, wajib minta izin dengan suaminya. Macam mana tentang suami dapat pahala? Suami tetap mendapat pahala. Ya, tapi isteri berdosa tanpa izin suaminya. Ya, kena ngaji. Tapi nak buat macam mana akhir zaman? Suami takut dengan bini. Padahal suami ni tukang tarik kereta ni. Ni ada tatu ni, tukang tarik kereta. Pakai rantai, pakai benggu ni, kadang pakai ni, kat hidung ni ada subang macam subang lembu, ya. Kadang kalau tak hebat, main gym, tangan ketul-ketul. Bini lari menangis. Bini lari menangis padahal main gym. Ni ketul-ketul ni, pakai rantai, pakai benggu. Allah, kerja apa? Tarik kereta. Orang tak bayar saya tarik, ustaz. Jumpa ke ustaz, bini anak lari lah ustaz, tolong mengajar boleh? Bini lari menangis tau. Ya, ingatlah gangster sangat. Ya, ingat abang kawasan sangat. Bini lari menangis. Ya, ingat tu. Tengok dalam kitab ni. Ya. Hukum puasa bagi isteri, kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, tiada harus hukumnya. Haram bagi perempuan yang puasa sunat. Haram dia puasa sunat jika suaminya ada tinggal dalam negeri. Contoh, suami isteri dia duduk dalam negeri Selangor. Duduk dalam negeri Selangor, isteri nak puasa sunat, dia tak minta izin dengan suaminya, haram hukumnya. Walaupun puasanya sah, tapi haram, tak boleh. Haram tu maknanya berdosa, ya, sebab dia puasa sunat. Tapi tu kena tahu tu. Kenapa? Sebab puasa ni dia berbeza semayang. Lepas tu kata ulama, buka dalam kitab Allahu Rabbi, dalam kitab Furu'il Masail pun ada, dalam kitab Bakhrul Madhi pun ada. Apabila suami isteri ni dia tidur di malam hari, isteri bangun nak semayang sunat tahajud. Isteri bangun nak semayang sunat tahajud atau semayang sunat witir. Dia bangun nak semayang sunat, kata ulama, tak apa, tak payah minta izin dengan suami. Tapi kalau isteri yang salihah, mar'atus salihah, dia minta izin juga dengan suami. Ya? Kata ulama, harus tak payah minta izin dengan suaminya, kerana semayang sunat ni dia sekejap, berbeza puasa sunat. Puasa sunat ni dia makan masa lama. Kenapa? Contoh, dia puasa daripada pagi sampai petang, tiba-tiba pada siang hari suami tak kerja, contoh besok tak kerja, kan cuti hari Cina, suami malam makan ubat kuat. Isteri puasa pula. Tiba-tiba suami nak. Macam mana? Sebab itu isteri nak puasa wajib minta izin dengan suami. Jangan main puasa walaupun puasa sunat. Ya? Kalau dia tak minta izin, suami dalam negeri, isteri dalam negeri, wajib dia minta izin. Kalau tak minta izin, hukumnya haram, berdosa. Sah tak puasa? Puasa sah tapi haram. Haram. Ya, haram. Dan iaitu tiada musafir iaitu suaminya, melainkan dengan izinnya. Pendapatnya makruh. Yang kedua, yang kuat mengatakan haram. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Pendapat yang kuat, paling kuat mengatakan haram. Ingat tu, ya, siapa dah ada suami, dengar cakap suami. Jangan lawan suami. Ni bantah cakap suami. Ya, bantah cakap suami. Ya, belagak sangat. Nak dengan suami nak tinggi suara aje. Dengan suami nak menenteng, jangan. Isteri ni jangan sekali-kali nak tinggi suara depan suami, jeling suami, marah suami, janganlah. Kena fikir, ya. Sekarang ni ramai orang perempuan tak nikah. Ramai anak dara tak nikah. Ingatlah, ya. Ramai juga suami-suami lelaki-lelaki nak nikah lagi tak dapat. Tak dapat nak nikah isi kedua, isi ketiga, isi keempat tak dapat. Kenapa? Bini tak bagi. Pasal apa? Takut bini. Ya. Kalau main orang perempuan tak kuat. Orang perempuan ni main angkat gym lah. Ya, main angkat gym lah. Dia kalah, nombor basikal pun kalah, tapi orang perempuan lidah dia kuat.
Jangan main-main orang perempuan. Ya, dia jerit, kau khotib aku Jumaat dah. Bergegar dalam mimbar kau baca khotib. Bini kau panggil, kau balik. Jangan main dengan orang perempuan. Ya. Orang perempuan ni lidah dia bahaya. Lepas tu bab talak ni orang perempuan tak boleh jatuhkan hukum talak. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan hukum talak, habis dah semua orang kena cerai. Ya, dengan YB kena cerai, dengan menteri kena cerai, JKK kampung kena cerai, AJK masjid kena cerai, dengan aku kena cerai. Sebab itu kalau orang perempuan boleh jatuhkan hukum talak. Tapi orang perempuan tak boleh jatuhkan hukum talak. Yang boleh jatuhkan hukum talak lelaki sahaja. Ingat ya, tapi dengan orang perempuan jangan sekali-kali minta talak. Jangan sekali-kali minta cerai. Bila dia minta cerai, bang, ceraikan ayang. Ya, baby, ceraikan anja. Ya, ceraikan anja. Bergegar aras. Jangan minta cerai. Ada masalah, bincang. Ada masalah, balik kepada Allah. Ingat tu. Jangan minta cerai. Kadang pasal topak minta cerai. Suami silap beli topak. Isteri suruh beli topak Selcom. Suami terbeli topak Maxis. Itu pun minta cerai. Kadang buka pintu lambat nak minta cerai. Janganlah minta cerai. Sikit minta cerai. Iaitu hukum yang kedua. Adakah sah puasanya? Tengok hukum yang kedua. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Jikalau puasa isteri tanpa izin suaminya, sah puasanya. Puasanya sah. Dengan sepakat ulama. Dan jika puasa itu haram sekalipun, walaupun sepakat ulama mengatakan puasanya haram, tapi sepakat ulama mengatakan puasa tetap sah ke atas dia. Ya, puasa tetap sah, tapi haram. Haram tu macam mana? Berdosa lah. Ya, apa tu kena minta izin dengan suami. Ya, kerana haramnya itu bagi makna lain, bukannya bagi makna kembali. Haramnya itu bagi makna lain, bukan bagi makna kembalinya. Maka iaitu seperti hukum sembahyang di dalam rumah yang dirampas. Contoh, kita dapat barang, kita semayang dalam rumah kita rampas. Kita semayang ada sejadah kita rampas. Semayang tu tetap sah, tapi haramnya kita semayang dalam rumah yang kita rampas. Ya, ni bab tentang puasa. Ini baru satu ni. Baru aku kupas bab tentang hukum isteri puasa. Dah dekat 20 minit dah. Tapi malam ni aku tak lama macam malam hari tu. Ya, 2 jam. Malam ni 1 jam, paling lama pun 1 jam 10 minit. Aku tak boleh lama-lama. Ya, sebab malam ni mana Jumaat. Kena banyak ibadat. Ya, tapi orang sekarang salah faham. Malam Jumaat kata malam sunat. Malam Jumaat malam sunat. Malam Jumaat kena makan ubat kuat. Cantik muka kau. Ya, malam Jumaat ni Nabi suruh banyak ibadat, banyak baca Quran, banyak solawat. Bukan malam Jumaat ni nak tahu nak berjimak. Ya, tahu nak berjimak. Itu dia tahu je. Ya, ingat tu. Ya, bab hukum isteri tadi ni. Dalam kitab Majmu', ya. Baiklah, adakah dapat pahala puasa isteri? Adakah dia dapat pahala tentang puasa ni tanpa izin suaminya? Di dalam kitab Al-Bayan. Tadi dalam kitab Majmu' Syarul Mahzab. Yang ni dalam kitab Al-Bayan. Tiada pahala bagi isteri. Tak ada pahala bagi isteri. Puasa tetap sah. Hukumnya sama seperti solat dalam rumah yang dirampas. Dalam kitab Majmu' Syarul Mahzab mengatakan, yang sepakat ulama mengatakan puasanya sah tapi haram. Dalam kitab Al-Bayan pun sepakat ulama mengatakan puasanya sah tetapi tak dapat pahala. Ingat betul, orang perempuan nak buat apa isteri ni kena minta izin dengan suami. Kalau buka dalam kitab Muhimmah pula, isteri ni dia tak wajib masak nasi, tak wajib serika baju, tak wajib sidai baju, tak wajib kemas rumah, tak wajib, semua tak wajib. Ya, apabila suami suruh baru wajib ke atas dia. Besok pagi tak payah buat nasi goreng, tak payah buat sarapan pagi, tak payah kemas rumah, tak payah serika baju. Besok pagi kan cuti raya Cina. Rehat, tidur sampai tengah hari. Lepas bangun subuh tidur. Suami tanya, kenapa tak masak nasi? Kenapa tak buat air? Kenapa tak sapu rumah? Abang tak suruh. Kalau abang suruh barulah yang buat. Kalau baby suruh barulah anja buat. Ya, apa itu kalau orang mengaji senang. Ya, kena ngaji ya. Kena mengaji. Seronok kalau dalam rumah tangga ni isteri faham agama, suami faham agama, dia seronok. Lepas itu bila ada masalah rumah tangga, dia balik kepada agama. Dia balik kepada Islam. Ya, balik kepada Islam, balik kepada agama. Bab hukum isteri puasa sunat, ya, suami tiada di dalam negeri itu. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarul Mahzab, hukumnya harus.
Tadi suami ada dalam negeri, ini suami tak ada dalam negeri. Tadi suami ada dalam negeri. Yang ni pula dalam kitab Syarah Muhadzab kata Imam Nawawi, hukum puasa isteri suaminya tidak ada dalam negeri, hukumnya adalah harus dengan tiada khilaf ulama. Hukumnya adalah harus dengan tiada khilaf ulama kerana maklum hilang tegahnya. Kerana maklum hilang tegahnya musafir suaminya, sebab suaminya musafir. Ya, sebab suaminya musafir. Lebih baik isteri itu tidak payah puasa kata ulama kerana harus. Hukumnya harus. Kalau suaminya tidak ada dalam negeri kata ulama, kalau dia berpuasa hukumnya tak haram, ya, tapi harus sahaja. Tapi kata ulama apa? Lebih baik tak payahlah puasa, harus sahaja. Nampak? Ni kaedah apa tu, orang perempuan ni senang masuk syurga. Isteri ni senang masuk syurga. Dia taat Allah, taat Rasul, ya. Taat suami maksudnya dia jaga semayang dengan sempurna, dia jaga puasa dengan sempurna, ya, jaga maruahnya, ya. Taat suami. Senang masuk syurga. Kata Rasulullah, pilihlah syurga mana nak masuk, masuklah. Ya, nak masuk syurga mana masuklah. Ya, ni perempuan dalam syurga Allah. Ya, wanita-wanita syurga Allah. Ya, banyak lagi ni. Banyak lagi ni. Hukum iaitu buat hukum tadi dah. Nanti kita tengok, kita kupas yang sini, ya. Bab qada puasa. Ni banyak ni puasa orang tak qada ni, ya. Kerja-kerja tak puasa. Kerja-kerja tak nak qada puasa, pergi pancing boleh, konvoi motor boleh, ya. Main Facebook boleh, main PUBG boleh, selamba main PUBG, tapi puasa tak qada pun. Ya, ingat ni, kita tengok buka dalam kitab ni apa hukum dia. Dia qada puasa ni, dia lambat-lambatkan apa hukum dia. Dia lambat-lambatkan, dia tinggal puasa. Contoh sekarang dah masuk tahun 2021. Tahun 2020 dia ada tinggal puasa. Dia ada tinggal puasa, tengoklah ada tinggal puasa sebab kadang setengah orang dia tak puasa. Ya, orang puasa dia makan. Isteri puasa, suami tak puasa. Balik rumah dia macam belagak macam orang puasa. Beludah sana, beludah sini. Padahal kat luar dah makan Maggi lah. Dah beli kat 7-Eleven, dah beli Maggi mangkuk, dia dah makan dekat luar kat tepi jalan lah. Balik rumah dia tunjuk dengan isteri macam dia puasa. Ya, beludah sana, beludah sini. Padahal tak puasa pun. Ya, ada setengah orang macam tu. Ada setengah orang macam tu. Depan isteri, depan anak, Allahu Rabbi, macam orang puasa, macam orang nak mati lah. Padahal kat luar tak puasa. Tapi macam mana? Contoh dia tahun 2020 dia tak puasa. Ataupun dia sakit, ataupun dia dengan sengaja tinggal puasa. Dah masuk tahun 2021, dia punya puasa ni tak ganti. Tengok sini, ya. Tengok dalam kitab ni, bab qada puasa ditakhirkan. Ditakhir ni maksud dia lambat-lambat kan. Apa hukumnya? Disebabkan uzur. Di dalam kitab Majmu' kata Imam Nawawi, dalam kitab Majmu' kata Imam Nawawi, hukumnya adalah harus walaupun 2 tahun sekalipun. Walaupun 2 tahun sekalipun, tapi disebabkan uzur. Tapi tengok sini uzur ni macam mana. Ya, betul, kena tahu kaedah uzur. Betul, orang lelaki ni dia tak ada berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia ada keluar darah haid, dan darah nifas. Orang lelaki ni kau keluar darah kau mana? Kau punggung, kau kemaluan depan, kau hidung, kau telinga. Selagi kau akal kau berjalan, kau wajib puasa. Kau wajib puasa bila syarat dia cukup, dan wajib puasa dan wajib solat kata kamu bila kau tidak gila, tidak, maksudnya akalnya berfungsi, ya. Berbeza orang perempuan. Orang perempuan dia ada cuti, ya. Ingat tu orang lelaki, dengar baik-baik orang lelaki, ya. Ingat kau abang sado, badan kau berketuk-ketuk, ingat kau apa, kau handsome, ya. Kau pandai buat motor, kau nak baring, pandai wikang, pandai apa pun, ingatlah kau buat hukum hakam kena hati-hati sikit. Orang lelaki ni berat. Orang lelaki ni berat. Tu dalam rijalu kaum ala nisa tu, lelaki itu ketua bagi kaum perempuan, ya. Qada puasa boleh dicerai-ceraikan. Nak qada puasa ni boleh cerai-ceraikan. Kita kena tahu ni, ya. Nanti kita akan jumpa orang ni dah mati. Dia dah mati, macam mana puasa dia? Dia dah mati, dia qada puasa tak habis. Dia dah mati, puasa tak habis. Macam mana? Ingat, ya, semua kita ni semua mati, ya. Kau hebatlah ceramah pun mati, kau banyak duit pun mati, kau banyak tanah pun mati, handphone kau 2-3 pun mati. Tapi akhir zaman ni kadang orang handphone mahir-mahir, bukan beli cash pun, kadang hutang, ya. Hutang, ya. Bayar insurans setiap bulan,
Qada puasa boleh dicerai-ceraikan, hukumnya harus ditakhirkan sebab uzur, haid, sakit dan pitam. Maksudnya dia nak puasa datang haid, nak puasa datang haid, ataupun nak puasa dia sakit, nak puasa dia sakit, ataupun dia musafir. Musafir pun kena tahu, musafir dia di dalam urusan akhirat. Bukan musafir ni dengan sebab hiburan, dengan dia sebab musafir yang benda-benda yang larang. Musafir ni maksud cari nafkah untuk anak isteri, musafir urusan agama, ya. Musafir dan dia terlupa niat atau termakan boleh dilewatkan, tetapi jangan sampai Ramadan yang akan datang. Dan tetapi sunat disegerakan. Sunat disegerakan. Maksud contohnya ni puasa 2020 dia tinggal. Sekarang ni dah nak masuk Ramadan 2021 nak masuk ni, dah dekat lagi berapa bulannya? Lagi 2 bulan lebih, lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan lebih. Dia lambat-lambatkan ni, kalau dia lambat-lambatkan ni sebab apa? Tengok sini, ya, dia kata dia lewat-lewatkan sebabkan dia uzur, ya, disebab sakit atau pita atau haid. Tapi kata ulama, jangan sampai masuk Ramadan akan datang. Jangan sampai masuk Ramadan 2021. Contohlah. Tetapi sunat disegerakan, kena cepat-cepat qada cepat. Jangan lambat-lambat. Kalau kita lambat, fidyah puasa naik. Fidyah puasa naik. Ingat tu, ya, ada setengah orang tak puasa 20 tahun. Ada setengah orang sejak umur 15 tahun tak pernah puasa sampai dia pencin. Ada setengah orang berpuluh-puluh tahun tak puasa. Ingat fidyah puasa tu naik. Tahulah besok, ya, dalam kubur digodam oleh malaikat Allah. Ingat tu, ya. Malaikat Allah ni tak makan rasuah. Malaikat Allah ni tak makan rasuah. Dengar ni. Malaikat Allah ni sami'na wa ata'na. Ya, dia tak makan rasuah. Tak ada kautim-kautimnya malaikat Allah ni. Ya, malaikat Allah ni tak ada guna-guna kabel. Faham, ya? Malaikat Allah ni dia tak kira siapa. Itu yang Sayyidina Ali bawa jenazah Fatimah Zahrah di tanah perkuburan. Bila Sayyidina Ali nak kebumikan jenazah Fatimah Zahrah, kekasih Allah, kata Sayyidina Ali, wahai kubur, aku bawa ni seorang kekasih Allah, wanita solehah. Aku bawa ni adalah anak baginda, anak Rasulullah, anak kekasih Allah. Itu kata kubur, wahai Ali, aku ni tanah, kerja aku, siapa masuk dalam perut aku, siapa melanggar perintah Allah, dia hidup dekat dunia ni melanggar perintah Allah, dia tak puasa, tak semayang, deraka mak bapak, ya, putus hubungan kasih sayang adik-beradik, ya, dia hidupnya melanggar hukum Allah, buka aurat, mati belum sempat bertaubat, ya, dia melanggar hukum Allah. Kalau dia melanggar hukum Allah masuk dalam perut aku himpit tulang rusuknya sampai hancur, sampai patah. Tapi kalau masuk dalam perut aku ni adalah kekasih Allah, ya, adalah kekasih Allah, wanita solehah, orang yang beriman, aku jaga dia sampai dunia kiamat. Nampak ni, kubur cakap dengan Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali ni karomahnya dia boleh bercakap dengan tanah. Ni Sayyidina Ali, ya, dia boleh bercakap dengan tanah. Sayyidina Umar ni percakapannya, contoh malam ni dia ceramah dekat Selangor, dia punya suara sampai di Perak. Tak pakai mikrofon pun, tak pakai live macam ni. Ni kelebihan Sayyidina Umar, karomahnya. Ya, kita karomah lain, ya. Karomah kita apa? Mendengkur kat rumah, bini tahu, itulah bapak engkau tidur, ya. Tu. Kadang mendengkur kat depan sampai ke tingkat atas, ya. Itulah karomah bapak. Karomah mak pun sama, lebih kurang, ya. Ditahirkan qada puasa. Baiklah, yang tadi yang kedua. Yang ketiga, ditahirkan qada puasa dengan tanpa uzur. Apa hukumnya? Maksudnya dia lambat-lambat puasa tanpa uzur. Dia puasa ni, puasa Ramadan dia tinggal tahun 2020. Dia lambat-lambatkan qada puasa tanpa uzur. Sibuk dengan meniaga, sibuk dengan main bolanya, sibuk dengan main basikalnya boleh, ya, sibuk dengan memanahnya boleh, sibuk dengan konvoi motor boleh, sibuk pergi pancing berjauh-jauh boleh, sampai tengah-tengah laut boleh. Tapi puasa dia tak ganti-ganti pun. Tak ganti-ganti, dia tak ada uzur pun. Main gym boleh, angkat berat boleh, ya, semua boleh. Dia tanpa uzur, dia lewat-lewatkan tentang qada puasa. Apa hukum dia, ya? Tengok sini. Hukumnya haram, berdosa. Haram, berdosa. Hukumnya haram, berdosa. Haram, berdosa. 3 kali aku sebut, ya. Haram, berdosa, wajib qada, wajib fidyah ke atas dia. Ingat tu.
Ya, haram berdosa, wajib qada, wajib fidyah ke atas dia. Ingat tu, wajib qada, wajib fidyah ke atasnya sebab dia bukan orang uzur, dia bukan orang sakit. Dengar tu. Ya, lepas tu kalau orang sakit, nanti tengok kat sini orang sakit macam mana. Dia bulan Ramadan dah masuk, dia nak puasa, dia kena makan ubat. Ya, dia nak puasa tak boleh puasa. Macam mana orang macam ni? Adakah dia wajib puasa ataupun orang macam ni bayar fidyah aja? Macam mana tentang orang uzur? Macam mak bapak kita ada yang sakit, ada yang dialisis, ada yang dia tak boleh putus ubat, macam mana? Ya, itu kena ngaji buat puasa. Ni tak ada orang puasa dia puasa, orang buka dia buka. Kaedah buka puasa ni, kaedah buka puasa makruh menggunakan kita minum pada bulan Ramadan, tak kira puasa sunat ke puasa Ramadan ke, makruh kita minum air yang kena api, makruh. Betul sunat nak buka puasa ni kena dengan madu lebah, kena dengan buah kurma, dengan air zam-zam. Ya, kalau kita buka puasa dengan teh tarik, buka puasa dengan Nescafe, kopi jantan, ya, benda tu kena api, kata ulama makruh. Dia tak haram, makruh. Lepas tu sunat nak buka puasa ni dengan madu lebah, air zam-zam, buah kurma. Buah maksudnya bukan benda-benda yang kena dengan api. Ya, ni tentang nak buka puasa. Ya, kadang orang tak tahu ni, kadang buka puasa satu hari tak kena teh tarik mamak, buka puasa kena dengan teh tarik, ya, buka puasa dengan kopi tarik, buka puasa kopi jantan, ya, kopi jantan, ya, bukan haram, makruh sebab dia kena api. Ya, kena betul kena ngaji, ya. Tapi orang tak nak ngaji, ya, tak nak ngaji. Ni tak nak belajar, ya, tak nak belajar. Lepas tu kena belajar. Bila kita belajar, kita salah dalam keampunan. Lepas tu untung belajar. Ya? Talibul ilmi, talibul rahmah, penuntut ilmu, penuntut rahmat. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Talibul ilmi faridatun, fardu. Fardu tu wajib. Wajib ke atas lelaki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu, berdosa besar. Berdosa besar tak menuntut ilmu fardu ain ni. Ingat tak menuntut ilmu ni hukumnya apa? Ingat harus ke? Berdosa besar. Siapa tak menuntut ilmu fardu ain, itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia diazab oleh ular dalam kengkapan. Tu ular ni bercakap, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai manusia, aku mengazab lelaki ni, jenazah ni, sebab masa hidupnya dia tak mau dengar nasihat ulama. Termasuklah tak mau belajar. Faham? Itu kalau tak mau belajar ni kita bodoh. Tapi bila kita orang kata kita bodoh, kita marah. Faham ya? Apa itu kena ngaji ya. Kalau tak belajar macam mana? Ya. Kena ngaji ya. Jangan kita jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Jahil murakkab ni dia bodoh. Dah bodoh berlagak macam orang pandai. Ni jahil murakkab. Jahil basit ni dia bodoh. Dia mengaku bodoh. Dia menuntut ilmu. Ni orang jahil basit. Ya, tapi akhir zaman ni banyak orang jahil murakkab. Dah lah bodoh, belagak nak komen-komen kat Facebook, ya. Kadang dekat rumah kita hadis pun tak ada. Dalam rumah kita kuning pun tak ada. Dalam rumah kita ulama pun tak ada. Dia nak condemn ulama, nak condemn ustaz, ya. Nak condemn mufti, nak condemn ahli agama, padahal tak mengaji pun. Dalam rumah kita pun tak ada. Ya, ni kena akhir zaman. Benar dah kata Rasulullah, akhir zaman ramai orang bodoh, ramai orang bodoh kata Nabi. Sampai orang bodoh akan memimpin orang bodoh. Ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam kitab ni, ya. Sudah tadi start 10.30. Sekarang dah 11.05 minit. Mungkin 11.40 minit aku berhenti. Ya, aku tak lama. Siapa tengok untung lah. Siapa tak tengok rugi lah. Ya. Sebab tengok ni cuma bayar duit internet tuan-tuan je. Aku tak minta duit pembayaran pun. Aku tak minta pembayaran pun. Ya. Aku bagi ilmu ni, tuan-tuan ambil lah. Mana yang baik ambil lah. Ya. Beramal dah. Nanti aku dah mati, aku tak boleh ngajar dah. Nanti aku dah mati, aku tak boleh bagi nasihat dah. Ad-dinu nasihat, agama tu nasihat. Ya, masa aku hidup ni aja, tuan-tuan, ya. Kita semua mati. Tak ada siapa yang hidup kekal pun, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Pemimpin mati, rakyat pun mati. Semua orang mati, duduk dalam kubur seorang-seorang sampai dunia kiamat duduk dalam tu. Ya, Ditakhirkan qada puasa dengan tanpa uzur. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah haram. Tadi sudah. Ya, hukumnya haram iaitu berdosa. Wajib qada, wajib fidyah.
Yang ketiga, qada puasa ditakhirkan hingga datang Ramadan yang hadapan. Apakah hukumnya? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Dia qada puasa dia lambat-lambat sampai masuk tahun hadapan. Contoh puasa 2020, dia tinggal puasa dah masuk 2021 nak masuk ni. Dia lambat-lambat qada puasa. Ada dua pendapat. Tengoklah kita tengoklah kita Ingat doh. Dalam kubur malaikat tanya tentang puasa. Dalam kubur malaikat tanya, nanti dah masuk dalam kubur, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tak boleh buat apa lah, tak boleh buat apa lah. Ya. Engkau banyak duit, engkau nak rasuah malaikat, tak boleh ha, tak boleh. Dalam kubur nak WhatsApp bini, WhatsApp yang tolong yang ni abang malaikat tanya ni, marabbuka man nabiyuka ma ikhwanuka, nak jawab apa ni yang bini tak dapat sebab dalam kubur tak ada line. Ya, dalam kubur tak ada line. Dalam kubur tak ada line internet. Dalam kubur tak ada PUBG pun tak ada dalam kubur. Ya, nak main PUBG mainlah puas kat dunia ni. Tapi ingat jangan kita hiburan sampai kita melalaikan diri kita. Sampai kadang main PUBG boleh 2, 3, 4 jam. Baca Quran 2, 3, 4 jam tak boleh. Kadang main sampai PUBG sampai semayang boleh tak. Lalai tidur sampai terlajak. Ingat ya. Baik, tengok sini. Qada puasa ditakhirkan hingga datang Ramadan yang hadapan. Apakah hukumnya? Ada dua pendapat. Berkekalan musafirnya atau sakitnya. Contoh dia ni nak qada puasa, dia musafir. Nak qada puasa dia musafir atau dia sakit. Contoh mak bapak kita kan ada dia sakit. Ya, dia sakit. Dan seumpama daripada segala uzur. Dia ni memang uzur. Dia nak qada puasa, dia makan ubat. Nak qada puasa, dia uzur. Nak qada puasa, dia uzur. Memang dia sakit. Ya. Hingga masuk Ramadan. Hingga masuk Ramadan yang kedua. Contoh tahun 2020 dia tak puasa. Masuk dah tahun 2021 Ramadan ni, dia tak sempat, tak boleh nak ganti ni ya. Masuk Ramadan yang kedua, maka kata Ibnul Munzir, Hasan Al-Basri, Imam Ahmad ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, banyak ni ya. Dan puasa Ramadan yang tertinggal qada tiada, yang tertinggal qada tiada atasnya, tiada qada ke atasnya. Hukum yang kedua, puasanya hukum yang kedua, puasa ia akan Ramadan yang belum qada dan bayar fidyah akan puasanya dan tiada qada puasa atasnya yang uzur dan fidyah atasnya. Maksudnya hukum yang pertama ada wajib dia puasa qada ya, wajib dia puasa qada, wajib bayar fidyah. Hukum yang kedua mengatakan dia tak wajib qada puasa, dia cuma bayar fidyah je sebab dia dalam keuzuran. Hukum yang kuat mengatakan dia bayar fidyah je sebab dia dalam keuzuran. Ya, ni orang yang keuzuran dalam puasa. Ya, dia nak puasa tak boleh, memang sakit. Dia memang sakit makan ubat. Kata ulama, ya, banyak pendapat ulama dalam ni, daripada Imam Nawawi, daripada Ibnu Munzir, daripada Hasan Al-Basri, Imam Ahmad, Imam Malik, banyak Imam Syafi'i. Dalam ni banyak dalam kitab ni, ya. Maka dia cuma bayar fidyah orang macam ni. Ya, sebab dia uzur sakit. Tapi kalau jenis yang tak sakit ni, ya, pergi pancing boleh, pergi kerja boleh, ya, hantar barang berniaga boleh, bawa van boleh, bawa lori boleh, ya. Dia tak ganti puasanya, Ramadan dah masuk dah Ramadan yang kedua, tak ganti lagi puasa, macam mana? Haram hukumnya, dosa besar kat atas dia. Kalau mati pada ketika itu, na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu neraka Jahannam ni tempat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka Jahannam. Betul, neraka Jahannam ni bukan tempat orang kafir. Neraka Jahannam ni untuk umat Nabi Muhammad yang berdosa, umat Nabi Muhammad yang tak suka beramal soleh, umat Nabi Muhammad yang tak suka kumpul amal soleh, umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi neraka Jahannam ni bukan tempat orang kafir. Neraka Jahannam ni untuk umat Nabi Muhammad yang mereka beriman. Dia akan masuk dalam syurga Allah apabila sudah selesai hukumnya, dia sudah diazab dalam neraka Jahannam dan selesai hukumnya bertahun-tahun, beribu tahun, barulah dikeluarkan daripada neraka Jahannam, barulah masuk dalam syurga Allah. Itu pun kena mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Itu dalam kitab Tauhid mengatakan neraka Jahannam ni Allah akan tutup, Allah akan musnahkan neraka Jahannam apabila penduduk dalam neraka Jahannam ni, apabila dah tak ada penduduk dalam neraka Jahannam, mereka semua sudah diazab, sudah dimasuk dalam syurga Allah, maka neraka Jahannam akan tutup, tinggal 6 neraka. Ya, neraka Saqar, neraka Lazah, ya, neraka Wil, ya. Sebab apa? Yang tinggal kekal dalam neraka ni adalah bagi orang-orang kafir. Tapi ingatlah,
kalau namanya Islam, dalam IC Islam, dalam surat beranak Islam, orang panggil nama Islam, tapi kalau dia rosak akidah, dia kafir segi akidah, dia kekal dalam neraka. Ingat ya, amantu billahi wa rasulih wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sikit lagi berhenti ya, jangan risau. Malam ni tak lama, tak sampai 2 jam. 1 jam 20 minit aku tak lama ya, jangan risau ya. Siapa dia tunggu, dia dengar, dia dapatlah hukum ni ya. Hukum mimpi sampai keluar air mani. Tengok sini. Ya, nanti tak tahu WhatsApp aku dah. Ustaz, macam mana hukum saya puasa air mani keluar? Ustaz, saya puasa air mani keluar. Tak payah tanya kat aku dah cerita dah. Ya, kena ngaji ya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Ya, dalam kitab Syarah Muslim, tiada batal akan puasanya dengan ijma' ulama, sama seperti hukum seekor lalat lalu jatuh ke mulut, langsung masuk ia ke perut dengan tiada ikhtiar, maka tiada batal puasanya. Inilah dalil yang muktamad. Ya, tidur keluar air mani. Tidur di siang hari keluar air mani. Duduk kat pejabat, tidur kat kursi pejabat, tidur. Tengah-tengah buat kerja-kerja tertidur. Tertidur, terpancung air mani, keluar air mani, ya. Batal tak puasa? Tak batal puasa. Ini yang dalam kitab menyebutkan. Sama seperti hukum seekor lalat lalu jatuh ke mulutnya, langsung masuk ia ke perut dengan tiada ikhtiar ke atasnya, maka tiada batal puasanya. Inilah dalil yang muktamad, ya. Ni buat tentang keluar air mani pada bulan Ramadan di siang hari. Lepas tu mengaji senang ya. Tapi tengok kalau dia dengan usahanya, dengan tangannya, dengan dia bertemu zakat dan farasnya, ada hukum lain pula. Lepas tu suami isteri bercium di siang hari pada bulan Ramadan, dia buka baju, dia keluar air mani, apa hukum dia? Dia pakai baju, duduk dengan suami isteri, duduk, terkeluar air mani, apa hukum dia? Ada dalam kitab. Itu belajar hukum fiqh ni, dia nampak macam lucah, tapi bukan lucah. Dia untuk memberi kepahaman kepada umat Islam. Inilah hukum fiqh ya. Aku sampai orang gelar aku Ustaz Belu ya. Ustaz ni Ustaz Belu ni ya, Ustaz Belu. Mangkuk engkau Ustaz Belu. Aku cerita bab hukum air mani. Bila bab hukum air mani, kita kena cakap lah bab hukum air mani ya. Ada orang dia kata, Ustaz jangan cakap hukum air mani. Tukarlah sikit bab air cendol. Mana boleh air mani ya, nak tukar cendol pula. Mana boleh? Kalau kita kata air mani ya. Kita tak boleh ubah hukum Allah, tak boleh. Tuan-tuan ya. Nanti kalau kita air mani, kita kata air cendol, orang tak faham. Ya, kita kena belajar bab air mani, air mazi, air wadi, air kencing, kena belajar. Ni bab air kencing pun tak mau belajar air kencing ya. Hukum mengeluarkan air mani dengan tangannya. Dia keluarkan air mani dengan tangannya. Dengar ni orang lelaki ya. Dia keluarkan air mani dengan tangannya. Batal puasanya, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', kerana atasnya kuasa ke atasnya ya. Hukum mengeluarkan air mani dengan tangannya, batal puasanya, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', kerana atas kuasanya. Ingat ni orang lelaki, jangan nak main pistol tu dengan tangan kau pada bulan Ramadan. Betul, ulama tak bagi tengok benda gambar yang haram-haram. Ulama tak bagi tengok video yang haram-haram. Bila tengok benda gambar yang haram, video yang haram, dia mendatang syahwat. Dengar ni, ya. Hukum mengucup isteri. Cium isteri pada bulan Ramadan di siang hari, bukan malam hari, di siang hari. Ya. Lalu keluar air mani keluar. Kena ngaji ni. Ingat kena ngaji. Ya, kena ngaji. Ya. Ustaz ni apa cerita air mani ni? Ini dalam kitab. Ya. Ini aku dah catat ni. Ada dalam kitab Majmu'. Ada dalam kitab dalam kitab Al-Bayan. Ada dalam kitab Bakhrul Madhi. Ya. Ada dalam kitab Syarah Muslim. Ada dalam kitab aku ambil semua aku kumpul dalam. Ya, kalau aku nak letak sini satu-satu, banyak tinggi ni kitab dah. Ya. Hukum mengucuk isteri lalu keluar air mani dan tiada keluar air mani, apakah hukumnya? Apa itu cium isteri pada bulan Ramadan boleh tak? Cium bini.
cium siang hari bukan malam hari pada bulan Ramadan. Hukumnya tak haram, harus saja boleh cium bini kita ke bini orang lain. Bukan kita cium bini JKK kampung, bukan kita cium bini YB pun, bukan kita cium bini orang lain, bini kita cium boleh cium ya. Harus hukumnya pada bulan Ramadan di siang hari boleh cium. Ya, boleh cium. Kadang ada setengah orang suami nak cium bini, janganlah bang, puasa ni, puasa batal puasa. Siapa kata batal puasa? Tak batal puasa. Ya, isteri nak peluk suami, isteri nak cium suami, kata suami janganlah abang puasa, batal. Mana ada batal, harus sahaja. Ya, harus sahaja. Betul, suami isteri ni kalau nak berapat kasih sayang kena selalu peluk. Kena selalu peluk. Contoh kalau isteri tak kerja kan, isteri tak kerja, kalau time nak kerja, suami ni bekerja, isteri kena hantar, peluk suami, peluk. Ini kaedah dalam kitab menyebutkan, ya, dalam kitab Al-Azkar, ya. Bila kamu peluk isteri kamu, dia dua hati menjadi satu hati. Ini kelebihan peluk. Bila selalu peluk, kasih sayang makin lama makin rapat. Tapi nak peluk suami bekerja, peluk kejap-kejap. Jangan lama, peluk lama tak payah kerja suami. Peluk kejap. Bang, tepuk belakang bang. Pergi kerja elok-elok. Jangan lupa Allah, jangan lupa kami, jangan lupa ayang, jangan lupa anak, ya. Nanti dah balik kerja, jangan lupa beli nasi goreng untuk ayang. Ya. Abang, jangan lupa pergi kerja, jangan lupa jangan balik, ya. Jangan melencong tempat lain. Inilah isteri yang baik. Ya, tak ada kadang suami nak bekerja pun tak nak hantar depan pintu. Masa baru nikah hantar. Masa baru nikah Allahu Rabbi hantar, ya. Bye-bye masa baru nikah, ya. Dah lama dah beranak, dah anak 2 3, suami nak bekerja pun tak tahu. Ya, pun tak tahu, lantaklah. Ya, abang nak bekerja pergilah, ya. Tapi jangan lupa tinggal duit belanja. Jangan lupa tinggal duit nak makan, ya. Tahu duit, ya. Duit dah habis, ya. Tahu duit je. Tengok sini. Hukum mengucuk isteri lalu keluar air mani dan tiada keluar air mani, apakah hukumnya? Hukum puasanya, ya. Tiada batal puasanya. Tiada batal puasanya kata Imam Ibnu Munzir daripada Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah dan Imam Nawawi, dan iaitu yang dan sesuatu yang keluar tiada wajib, ia akan mandi wajib, maksudnya serupa ia dengan kencing. Maksudnya yang dalam hukum mengatakan tiada batal puasanya kata Imam Ibnu Munzir, Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah dan Imam Nawawi, iaitu sesuatu yang keluar tiada wajib ia, maksudnya dia mengucuk isterinya itu, ya, yang serupa dengan kencing. Maksudnya dia keluar tu, dia mengucuk tu bukan atas kuasanya. Maksudnya ini pendapat yang pertama mengatakan dia tiada batal puasa ke atasnya, tak batal puasa. Ini pendapat yang pertama mengatakan tidak batal puasanya. Dia ada 2 3 pendapat, tengok kat sini, ya. Apa itu kena dengar sampai habis, mengaji kena dengar sampai habis. Jangan mengaji dengar itu dah, ya. Apa itu suka ambil video ustaz-ustaz ni, dia potong sini, dia viral, dia buat fitnah dekat ustaz ni, ya. Dan pendapat yang kedua mengatakan, dan kata Imam Malik dan Imam Ahmad batal puasa. Kata Imam Ibnu Munzir, Hasan Al-Basri, Abu Hanifah kata tak batal, ya. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad batal puasanya. Batal puasanya. Dan sepakat ulama, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat mengatakan sepakat ulama mengatakan tiada batal puasanya melainkan keluar air mani. Jika keluar air mani wajib qada, tiada kifarah ke atasnya. Ya. Sepakat ulama mengatakan tiada batal puasanya melainkan bila dia keluar air mani. Ya, jika keluar air mani wajib qada, tiada kifarah ia, dan dalil ijma' ulama dalam beberapa hadis dalam syarah Muhazzab. Ini pendapat yang paling kuat. Dia keluar air mani, ya. Maksudnya dia cun-cun gomo keluar air mani. Orang utara kata keluar air mani, ya. Sepakat ulama mengatakan jika keluar air mani wajib qada, maksudnya batal puasanya. Mengatakan tiada, dan sepakat ulama mengatakan tiada batal puasanya melainkan keluar air mani. Kalau nak cium-cium tak apa, boleh, puasa tak batal, melainkan keluar air mani. Jikalau keluar air mani wajib dia qada puasanya, tapi tidak ada kifarah puasa ke atasnya. Maksudnya dia tidak ada kifarah, ya. Itu berbeza kalau dia berjimak di siang hari, bertemunya zakar dengan farash. Kadang orang zakar pun orang tak tahu, faras pun orang tak tahu, ya. Tak nak mengaji bahasa Arab, ya. Yang dia tahu bahasa Arab, ente, unta,
kuda, kurme, halal, haram. Itu dia tahu, ya. Bahasa Arab tak nak mengaji, yang tahu ini ente. Unta, kuda, kurme, halal, haram. Itu dia tahu, ya. Bahasa Arab tak nak mengaji, ya. Kalau tak pandai bahasa Arab, macam nak baca kitab? Kalau tak pandai bahasa Arab, kita rugi. Rugi macam mana? Kita semayang tak dapat feel. Tak dapat feel sebab kita tak tahu makna. Ya, habis tu kena belajar bahasa Arab, ya. Carilah guru bahasa Arab, ya. Ni ada kadang orang tanya, ustaz, apa hadis dia? Apa dalilnya? Bak cium ni pada bulan Ramadan ni ada hadis. Ya, hadis yang bermaksud, kata Aisyah Ummul Mukminin, ya, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucuk isterinya di dalam bulan puasa pada siang hari dan sesuatu pada siang hari, ya, pada tu Rasulullah mencium isterinya pada siang hari. Boleh cium ini? Boleh, ya. Ini kelebihan cium isteri. Allahu Rabbi, cium Nabi ni, cium ini dapat pahala, tapi pada bulan Ramadan, tapi hukumnya adalah harus, ya. Sikit lagi kita nak berhenti, ya. Okay, nak berhenti lah dekat sejam setengah, ya, kat sejam setengah, ya, kat sejam setengah. Sikit lagi berhenti nak ambil bab tentang ni, tentang tengok sini, ya. Ni kena tahu, kena belajar ni. Tadi tu dia cium bini, air mani keluar. Air mani keluar, ya. Air mani keluar, sepakat ulama mengatakan, ya, yang pendapat pertama mengatakan tak batal. Pendapat yang kedua mengatakan daripada Imam Malik dan Imam Ahmad batal puasanya. Dan pendapat yang ketiga, sepakat ulama mengatakan tiada batal puasanya. Kalau cium ini tak batal, melainkan keluar air mani baru batal. Tapi tak ada kifarah puasa katanya, tak ada kifarah. Kalau dia keluar air mani kena kifarah puasa, kifarah yang macam mana? Tengok sini, ini berhenti, ya. Hukum berjima di siang hari. Dengar ni orang perempuan, dengar ni orang lelaki, ya. Jangan mana-ngada nak berjima di siang hari pada bulan Ramadan pula. Lepas tu bahaya makan ubat-ubat kuat ni pada malam-malam hari pada bulan Ramadan. Makan pula lepas buka puasa makan ubat kuat, ya. Lepas buka puasa makan ubat kuat, ya. Tengok pula gambar tak elok pula. Malam hari pula ubat tu tak jalan. Siang baru jalan ubat kuat tu, ya. Bila jalan ubat kuat tu, tengok bini geram. Padahal awak puasa, tengok bini geram je. Dia berjimak pula dah siang hari. Apa hukum dia? Adakah kena kifarah? Tak kena kifarah. Siapa yang kena kifarah? Bini kena ke suami kena? Ada setengah orang ni dia berjimak ni. Kawan aku sama-sama mengaji, jimak isterinya. Ingat orang pondok tak selajak. Ingat orang pondok tak selajak dengan main, ya. Nafsu ni dengan main, syaitan dengan main. Kadang orang tanya, ustaz, bulan Ramadan syaitan kena ikat, Pendapat yang pertama mengatakan pada bulan Ramadan yang kena ikat ni syaitan yang kuat-kuat, Syaitan yang tak kuat tak kena ikat. Yang kena ikat ni Power Rangers, Batman, Atau Bentaro, ya, Iron Man yang kena ikat. Ya, Tukul Man yang kena ikat ni, yang kuat-kuat. Yang tak kuat tak kena ikat. Jadi pendapat yang kuat mengatakan yang kuat-kuat kena ikat, yang tak kuat pun kena ikat. Ni pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Hukum berjima di siang hari. Ni di siang hari bukan pada malam hari, ya. Ni di siang hari bukan pada malam hari. Kita kena tahu lah, ya. Kena tahu, kena ngaji. Dulu pernah buat masa muda-muda tu macam mana? Sekarang dah taubat dah, ustaz. Dah berumur, dah tua, dah umur 60-an, 50, tak lakat, ustaz. Kalau tengok suami pun tak selera lah. Kalau suami tengok bini pun tak selera, gigi pun tak ada, tak selera dah, ustaz. Sekarang tak selera, ya. Memanglah tak selera, ya. Cakap tak selera lah sebab bini tu tak berhias, suruh bini tu berjaya cantik. Bini tu kayak bergincu, ya. Gigi tu kalau tak ada gigi dia pakai gigi palsu. Allahu Rabbi, ya. Bini tu lawa dalam rumah dia cantik, ada selera suami tu. Itu dalam rumah ni suami ni kena pandai, isteri kena pandai peranan dalam rumah. Macam malam ni malam Jumaat nak mengambil perhatian untuk suami, isteri ni kena pakai baju yang lawa-lawa, ya. Panggil suami, abang,
Abang, ayang dah siap dah ni malam Jumaat. Malam Jumaat ni ayang tak main handphone. Malam Jumaat ni ayang tak main Instagram. Malam Jumaat ni ayang nak tumpu dengan abang, nak berkasih sayang. Suami dengar macam ni. Suami cepat-cepat masuk bilik. Tak percaya buat, tak percaya. Orang lelaki ni tak boleh dengar manja-manja. Orang lelaki ni tak boleh dengar suara manja-manja, tak boleh tengok isteri pakai seksi, tak boleh tengok isteri lawa-lawa. Tak percaya, buat dengan suami. Dekat rumah bergincu, pakai dalam rumah. Lawa-lawa tu pakai dalam rumah. Cantik-cantik dalam rumah. Ini tak ada. Kadang pelik kalau keluar rumah kena lawa. Macam lang suih. Ini bibir merah. Sini pipi dicat. Ni mata ni ada bulu, ada penambahan bulu mata ni. Bulu kening ni pun otter ni, Allah, dengan pensil macam Dracula lawa. Spray sana, spray sini, semua spray. Kalau nak keluar rumah, nak pergi kerja. Kalau dalam rumah, Allahu Rabbi, jalan ke depan bau tempoyak, jalan ke belakang bau belacan, mulut bau jering. Allahu Rabbi. Kadang tepi suami, kadang duduk-duduk, kadang tengok-tengok TV sambil terkentut depan suami. Kalau kat pejabat nak kentut, tahan depan kawan, tahan. Itulah rumah tangga. Isteri kena banyak main peranan dengan suami. Pakai baju seksi, lawa-lawa dalam rumah. Sama dekat suami. Suami kena banyak main peranan juga dalam rumah. Dengan bini, tak ada kedekut. Kena belikan bini barang-barang kecantikan. Kena belikan bini barang-barang baju-baju lawa-lawa. Ini tak ada. Sibuk dengan exhaust motor dia. Sibuk dengan tayar motor, sibuk dengan sport rim kereta, sibuk dengan pancing. Bini minta duit beli barang kosmetik, bedak-bedak, tak nak beli, tak nak bagi. Kedekut sangat suami. Ini suami kudukut punya orang, suami busuk punya orang. Dengan bini kedekut sangat, padahal bini tu yang tidur dengan dia. Bini tu yang bertungkus rumus tolong dia. Bini tu yang bersusah payah untuk dia. Dia tidur malam-malam, anak nangis, bini yang bangun. Tapi dengan bini kedekut. Bini nak apa? Bagi je. Jangan kedekut dengan bini tu. Bukan orang lain. Bukan bini orang lain. Bini kita. Sayanglah bini kita sendiri tu. Faham? Tengok kita ni. Penyak aku nak berhenti. Aku tak lakat. Ni malam Jumaat. Malam Jumaat. Masing-masing ada ibadat masing-masing. Orang ni ibadat lain. Ustaz ibadat lain. Guru besar ibadat lain. YB ibadat lain. Menteri ibadat lain. JKK kampung ibadat lain. AJK masjid ibadat lain. Malam Jumaat masing-masing punya ibadat. Hukum berjima' di siang hari pada bulan Ramadan. Apakah hukumnya dan apakah kifarahnya? Kita tengok sini. Apakah hukumnya, apakah kifarahnya? Kata Imam Nawawi. Ini bukan orang biasa ni, Imam Nawawi. Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, bukan orang biasa. Orang yang kuat solat, kuat puasa, jaga mulut, jaga lidah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, apabila bersentuh pada siang hari suami dan isteri padahal ia berpuasa, wajib qada puasanya dan wajib kifarah. Ini pendapat yang pertama. Yang paling pertama. Lepas tu kena banyak pendapat, kena ngaji, kena banyak mengaji. Lepas tu kalau bab tentang orang perempuan, isteri ni pakai gencu di luar rumah, hukumnya dia bukan jatuh haram. Dia kalau pakai sekadarnya sahaja gincu, contoh bibirnya warna hitam, dia pakailah warna hitam sikit. Bibirnya warna merah, dia pakailah warna merah sikit. Bibir warna coklat, pakai warna coklat sikit. Harus hukumnya. Tapi kalau melampau-lampau, maka haram. Tabarrush. Itu kena tahu. Itu orang perempuan nak keluar rumah, bukan tak boleh pakai wangi, boleh. Bukan nak keluar rumah tu nak kena bawa busuk macam lori sampah. Keluar rumah nak pakai wangi boleh, nak pakai bedak boleh. Sekadarnya sahaja. Itu. Bukan nak pakai baju tu, pakai wangi-wangi tu melampau-lampau. Kadang akhir zaman banyak melampau-lampau. Kadang masuk dalam lift, dia keluar wangi tinggal dalam lift. Kadang lalu pejabat tingkat 1 sampai tingkat 2 baru lagi. Ni dah perempuan akhir zaman. Yang kedua, kifarah wajib atas suaminya. Contoh kalau dia berjima' di siang hari, kifarahnya wajib atas suaminya. Bini tak kena. Bini tak kena kifarah. Tadi yang pertama kata Imam Nawawi dan kita Syarhul Muhadzab, apabila bersentuh pada siang hari suami dan isteri padahal ia berpuasa, wajib qada puasanya dan wajib kifarah. Ini bersentuh ni bersetubuh. Bila dia bersetubuh pada siang hari suami dan isteri padahal ia berpuasa, wajib qada puasa dan wajib kifarah katanya. Tengok sini pendapat yang kedua mengatakan wajib kifarah suaminya sahaja, bini tak kena.
Bini tak kena. Kenapa bini tak kena? Selalu yang mengajak ni suami. Jaranglah bini mengajak, ya. Jaranglah bini mengajak. Tapi kadang-kadang akhir zaman ni, ya, kadang suami ajak, ya, jomlah, ya, mana ni, ya, mana tahan ni, ya, mana makan ubat ni. Kadang bini banyak bagi alasan. Yang penat abang, tadi kerja penat jalan jam ni, kerja pejabat banyak ni, abang mengada-ngada penat abang. Itu yang suami tension. Bila suami tension, dia dah makan ubat, dia nak berjimak, nak bersama dengan isteri, nak berkasih sayang, nak mesra-mesra, isteri tak mau, isteri menolak atas permintaan suami, ya, berdosa. Dia boleh menolak permintaan suami. Contoh, suami nak berjimak. Ini bukan cerita di siang hari Ramadan ni. Ini cerita kalau bukan bulan Ramadan, ya. Kalau suami, contoh pada malam ni suami minta, yang malam ni cuti, ya, malam Jumaat pun, ya, malam Jumaat. Esok pun cuti, raya Cina. Abang ingat malam ni abang nak, yang abang pun tadi dah beli ubat dekat Facebook. Abang nak makan ubat dah. Ya, tengok ubat ni macam ni, tengok ayam ni macam ni. Abang nak malam ni, ya. Isteri kata, ayam minta maaf bang, ayam penat. Dia tadi anak bawa kereta penat jam, pejabat banyak kerja. Abang tahu nak tahu nak itu abang ni. Tambah PKP, tahu nak itu. Ya, dia marah kat suami dia. Dia marah suami, ya. Ya, dia hukumnya haram, berdosa. Isteri ni boleh menolak. Bila suami nak berjimak, nak setubuh, isteri dia tolak, dia tak nak. Isteri ni dia boleh menolak. Kata ulama, dia boleh menolak. Dan kita fikir dah, apabila dia dalam keuzuran. Keuzuran ni dia sakit boleh. Kalau tak sakit, ya, sihat, segar bugar, main Instagram boleh, main telefon boleh, ya, WhatsApp geruk boleh. Suami ngajak, suami nak, banyak nak alasannya, haram, berdosa besar. Kalau mati pada malam tu, na'udzubillah min dzalik, tak cium bau syurga Allah. Dengar ni orang perempuan. Ya. Sebab itu Nabi suruh kahwin lebih. Kalau boleh kahwin seorang, kalau mampu betul kahwin ni, asal hukum nikah ni, apa hukum nikah? Hukum nikah ni dia bukan sunat. Dia harus. Ni hukum nikah harus. Ya, bila dia mampu baru jatuh sunat. Dan akan jatuh wajib bernikah, akan jatuh wajib nikah, akan haram nikah, akan makruh nikah. Ini hukum nikah. Hukum nikah asal hukum dia harus. Tapi dia sunnah nikah ni sunnah. Tapi dia harus apabila dia mampu, sunat. Contoh, mampu beli motor suku, mampu beli handphone, mampu beli pancing, mampu beli seluar mahal, orang lelaki ni, mampu tukar sport di motor, mampu bayar kereta bulan-bulan. Dia mampu, sunat nikah. Kenapa sunat pula nikah? Agama dia terjaga. Agama dia terjaga. Senang nak bangun semayang, senang nak puasa, nak bangun sahur, senang ada orang kejut. Dan wajib dia nikah pula. Wajib dia nikah. Wajib tak mana? Kalau tengok lembu, tengok punggung lembu dah macam punggung orang. Tengok punggung lembu dah macam punggung orang perempuan. Wajib dia nikah. Kalau tak nikah, berdosa, haram. Ya, ni buat nikah kena ngaji. Buat nikah haram tahu macam mana? Dia nikah, bini tanggung, bini tak redha. Ya, rumah bini tanggung, makan minum bini tanggung, ya, semua bini tanggung. Kadang rokok pun bini tanggung. Hukumnya adalah haram kalau isteri tak redha. Kalau isteri tu redha, rumah semua isi bayar, kereta isi bayar. Kadang nak tukar, nak pergi konvoi, nak pergi mana, geng-geng motor suku, tiga suku ni, suku 3 suku nak pergi konvoi, ya, motor RZ, motor retro, tak kira motor apa, super bike ke apa, nak pergi konvoi, isteri bagi duit. Tapi isteri redha, isteri tanggung suami, hukumnya makruh. Itu kena ngaji buat hukum fikih. Dia ada haram, wajib, makruh, harus. Dia tengok kat situ, tengok kaedah. Ya, bukan semuanya haram, bukan semuanya makruh, bukan semuanya harus. Ni kaedah dalam hukum fikih. Kalau kita mengaji, seronok mengaji. Ya, isteri boleh tak nasihat suami? Boleh, tapi nasihat yang lemah lembut, bukannya kasar-kasar, tak boleh. Ya, cakap dengan suami tak ada kasar-kasar. Suami pula dengan isteri cakap pun tak ada kasar-kasar.
Ingat mentang-mentang kau abang kawasan, kau mentang-mentang kau pakai rantai, kau pakai bengkel dengan bini kau nak kasar-kasar, tak boleh. Kau kena nak menembut dengan bini kau. Macam mana kau baru nikah, kau sayang bini kau pegang kepala bini kau baca doa kat dari ke kepala bini kau. Macam mana kau lembut-lembut panggil bini kau, ayang. Hari ni ayang dah jadi isteri abang. Abang jaga ayang. Apa susah senang dengan abang, apa-apa semua abang uruskan. Ayang jangan risau. Abang sayang ayang. Abang sayang ayang. Macam tu lah mula-mula kahwin sampai isteri dia meninggal dunia. Yang tu lah. Ni tak ada. Ya. Masa baru nikah ke main. Jalan pegang tangan. Minum air. Kongsi-kongsi satu cawan. Yang masuk bilik pegang tangan. Masuk bilik pegang tangan. Sebelum tidur nyanyi dulu. Nyanyi. Rozana kau gadis idamanku. Nyanyi dulu. Mandi sama-sama. Masa baru nikah mandi sama. Ada bini mandi pun suami minta. Kalau suami mandi pun bini minta. Masa baru nikah. Dah lama mandi sendiri. Tuala tak boleh kongsi. Cawan tak boleh kongsi. Makan tak nak sama. Tidur asing-asing. Kadang suami tidur atas, bini tidur di bawah, tingkap bawah. Nampak? Kenapa? Kasih sayang dah diangkat oleh Allah. Itu penting kasih sayang. Kasih sayang cukup penting, ya. La yarham wa la yurham. Siapa mengasihani, dia dikasihani. Dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Ni. Nak berhenti lah. Nah. Kifarah ni wajib suami yang bayar kifarah, bini tak wajib. Dengar ni, kalau dia terlajak pada siang hari ni, dia berjimak. Macam mana kalau dia dia puasa. Uang kuat dah makan dah. Dia nak juga ya. Tapi dia tak ada bayar kifarah. Dia cuma qada puasa. Nanti ada cara dia. Dalam kitab ni semua ada. Ulama ni dia pandai. Ya, bukan apa supaya kita ni tak ada kena kifarah. Tapi hukum berdosa haram tetap haram. Ya, tapi dia ada cara dia. Itu kaedah dia. Kifarah wajib ke atas suaminya. Pendapat yang ketiga, jima' pada siang Ramadan dengan sebab lupa. Ada ke orang jima' lupa siang Ramadan? Ada. Mana ada? Selalu mana ada lupa, ya. Maka kalau lupa, maka tidak ada batal puasanya, kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Nawawi. Ada ke orang jima' dia siang hari dia lupa. Dia tiba-tiba dia berjima' siang hari. Dah berjima' puasa ke kita ni? Puasa bohong. Jaranglah orang dia jimat sehari dia lupa. Jarang berlaku. Kata Imam Syafi'i, jarang berlaku benda ni. Ya, jarang berlaku. Sebab apa? Orang puasa ni mulutnya kenal kalau orang puasa. Kalau orang puasa ni mulut pun kenapa mulut kita puasa, mulut kita bau. Ya, bukan kita puasa. Kalau kita duduk dalam satu majlis, kita duduk dalam kita ni, kalau kita duduk diam, bila kita bokak mulut bau. Kenapa? Sebab pada ketika itu mulut kita dia tidak berfungsi, dia tidak menjalankan tugas dia. Ni lepas itu mulut, lepas itu dalam kita bokak dalam kita Allahu Rabbi, dalam kita Allahu Rabbi, dalam kita Imam Nawawi tak silap seperti dalam kitab menyebutkan Nabi Adam turun kat dunia, Nabi Adam menangis tu sebab kata Nabi Adam, dunia ni busuk sangat. Dan nak berhenti lah. Siapa nak dengar. Siapa tak nak dengar, dia ada malam ni ada ibadat malam Jumaat, terus kat ibadat suami isteri. Ya, siapa ada ibadat suami isteri, teruskan, tutup telefon, jalankan tugas-tugas anda. Kalau siapa tak ada ibadah pada malam ni, boleh tengok sampai habis. Sikit lagi nak berhenti lah, ya. Sebab aku buat live ni kuliah agama 3 hari sekali. Bukan macam ustaz lain buat tiap-tiap hari. 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Sebab tengok kepada kemampuan aku, tengok kepada aku larat, ya. Sebab bukan nak mengajar ni bukan senang. Aku banyak tugas. Tugas tu apa? Tugas aku nak jaga anak bini aku lagi, nak jaga anak baby lagi, nak mutalaah kitab lagi, ya. Nak tolong abang aku madrasah lagi, nak tengok budak-budak madrasah lagi, ya. Banyak tugas. Bukannya tugas tu sikit. Baiklah, yang ketiga, dia jimat pada siang Ramadan dengan sebab lupa, maka tiada batal puasanya. Ini pendapat yang ketiga. Dan tiada kifarah atasnya bagi Imam Malik, ya. Imam Malik menyalahi pada wajahnya. Bagi Imam Malik menyalahi pada wajahnya. Ini bagi Imam Malik menyalahi pada wajahnya. Bagi Imam Ahmad batal puasanya, wajib kifarah. Dengan sebabnya, sebab selalu berjimat ni dengan sebab, ya. Dengan sebabnya. Bagi Imam Abu Sufyan As-Sawri, wajib qada, tiada kifarah. Ini lain pula bagi Sufyan As-Sawri.
Buka dengan tengok yang kita tengok sepakat ulama yang paling kuat. Masalah lemah kita buka pendapat yang paling kuat, ya. Pendapat yang paling kuat mengatakan adalah wajib qada puasa ke atasnya, ya. Dan dia wajib puasa, wajib qada puasa, maksudnya dia wajib kifarah katanya, dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Puasa 2 bulan turut-turut, tetapi yang kena siapa? Suami je, isteri tak kena, ya. Tapi kena, dia tak ada kena fidyah, ya. Dia wajib, maksudnya dia kena wajib bayar puasa 2 bulan turut-turut. Tapi macam mana? Kalau dia tidak mahu kena puasa 2 bulan turut-turut, macam mana buat? Ni aku bagi jalan. Ni kata ulama ni. Bukan aku menggalakkan, tak ada, aku tak menggalak pun, ya. Kalau dia dah makan ubat kuat pada malam hari, dah tak tahan dah, tengok bini tak tahan dah, ya. Dia puasa. Macam tadi lah contoh, dia makan malam bulan Ramadan, sampai buka puasa dia makan. Malam tu ubat tak jalan lagi. Bila siang dah jalan. Dah jalan. Ubat kuat jalan, mata dah merah macam hantu raya, kepala dah besar, ya. Dia nak berjima. Kalau dia tak batalkan puasanya, dia kena kifarah puasa 2 bulan turut-turut. Yang kena pula suami, isteri tak kena. Macam mana dia tidak akan kena kifarah puasa 2 bulan turut-turut? Ini kata ulama, hendaklah dia batalkan puasanya dahulu. Tak kira dia minum air ke, dia makan buah kurma ke, makan apa ke, dia batalkan puasanya dulu. Lepas tu dia nak berjima, jima lah. Tapi haram tetap haram sebab sudah membatalkan puasa. Tapi dia berjima tu di siang hari pada bulan Ramadan, dia tidak kena kifarah puasa 2 bulan turut-turut. Ni tentang apa itu kena tahulah kaedah ni. Ustaz, dulu kami pernah buat, ya, masa muda-muda dulu kami berjima suami isteri macam mana Ustaz, macam mana? Macam mana, ya? Dia kena inilah, kena kifarah. Kena puasa 2 bulan turut-turut, ya. Kena puasa 2 bulan turut-turut, ni sikit lagi pejam berhenti. Masalah lemah membayar kifarah pada bulan puasa, apakah hukumnya? Dia lemah, dia nak bayar kifarah pada bulan puasa, apakah hukumnya? Bayar kifarah, ya. Pada bulan puasa, apakah hukumnya? Jika tiada suatu hartanya, ia sangat miskin. Miskin. Dalamnya ada miskin, dalamnya ada miskin. Tengok dalam ada miskin. Kalau ada handphone bukan miskin, ya. Kalau ada handphone bukan miskin. Kalau boleh beli internet itu bukan miskin, ya. Dia miskin lain, fakir lain. Ya, tu kena tahu, ya. Tu kena tahu. Kalau rumah ada, tu bukan miskin, ya, tu kena tahu. Tapi kena tahu kaedah juga. Yang kata asnaf zakat ni macam mana? Orang musafir pada jalan Allah, orang yang susah, ya. Orang yang nak bayar hutang, ni asnaf zakat. Pelajar fisabilillah, ya. Maksudnya fisabilillah, pelajar fisabilillah pun iaitu orang yang susah, ya. Itu kena tahulah. Ahli keluarga boleh tak kita nak bayar zakat? Boleh. Nak bayar zakat dengan ahli keluarga boleh, dengan adik-beradik kita boleh. Tapi kalau ahli keluarga kita susah, ya, memang dia susah, hidupnya susah, boleh kita bayar zakat dengan dia, boleh, tak masalah. Masalah lemah membayar kifarah bulan puasa, apakah hukumnya? Jika tiada suatu hartanya, ia sangat miskin, cukuplah ia memberi makan kurma bagi anaknya, niatkan ia sebagai kifarah puasanya. Nampak cantiknya Islam. Islam ni cantik. Islam ni bukan membeban ke atas kita, nampak, bukan membeban atas kita. Macam semayang, semayang contoh, kita tinggal semayang berpuluh-puluh tahun tinggal semayang, ya. Bukannya kita nak kena qada satu hari tu ganti. Maksudnya mana yang kita ada lapang, tak ada sibuk dengan urusan dunia, qadalah solat. Nanti nak tidurlah. Nak cari duit, cari, ya. Lepas tu qadalah solat. Lepas tu dah penat, tidur lah. Ada masa dengan anak isteri, ya. Mati pula tak sempat nak bayar habis. Dalam keampunan Allah. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Ingat tu, ya. Kifarah itu tiada gugur atasnya, bahkan tetap ia akan kifarah atasnya bila ia mampu sampai ia boleh memberinya. Ni tentang kifarah, ya. Sebab itu kena tahu bab tentang kifarah, bab tentang zakat kena tahu lah, ya. Sebab itu kena tahu asnaf zakat siapa, asnaf zakat nak bayar zakat dengan siapa, ya. Yang menguruskan zakat dengan siapa, sebab itu kena tahu. Contoh macam ni, dia AJK masjid. Ni buat duit pegang duit orang ni, hati-hati. Dia AJK masjid, dia AJK surau.
Kalau dia ada simpan di orang sedekah dekat tabung masjid ke, orang bagi infak ke, duit tu dia tak boleh, dia nak simpan boleh, tapi duit tu dia nak beku lama-lama tak boleh. Dia nak beku lama-lama dalam bank tak boleh. Kalau beku lama-lama dalam bank, makanya hukumnya haram. Haram macam mana? Duit tu tak disalur pada jalan yang betul dan duit tu tak berjalan jariah. Ya, apa tu kena tahu. Nak jadi AJK masjid, nak jadi AJK surau, AJK kampung ke, tak kira siapa lah kau pun, kau menguruskan zakat ke, tak kira menguruskan apa, bila kau diamanah kan, kau kena tahu. Ya, bila orang bagi duit, ni aku infak. Ya, bila dia infak, contoh infak tabung masjid, dia kena agihkan anak yatim, ibu tunggal, mu'allaf, orang yang nak belajar, ya, tak ada duit, kena pakai duit tu lah. Bukan simpan dalam tabung dengan bank. Lepas tu cuba besarkan pagar masjid je. Besarkan jamban je buat apa? Ya, besar pagar masjid je buat apa? Duit tu salurlah pada orang susah. Baguslah betul. Ya, apa itu kalau tak boleh jalan amanah, jangan nak pikul amanah. Kalau tak boleh nak jalan ke amanah, jangan nak pikul amanah. Bukan senang nak jaga amanah ni. Susah nak jaga amanah. Ya. Sikit lagi nak berhenti lah. Lagi 2-3 minit nak berhenti lah. Ni bab tentang aku nak buka ni, bab tentang ni. Sekejap, sikit lagi nak berhenti ya. Siapa tahan tunggu, tak tahan boleh berhenti, dia boleh keluar ya daripada kuliah ni. Ya, lepas itu tak apalah ya, dia boleh lah ibadah lain pada malam Jumaat ni. Sikit lagi. Ni. Hukum puasa. Hukum puasakan orang yang telah mati. Kadang orang tanya benda ni. Hukum puasakan orang yang telah mati. Orang ni dah mati dah. Dia ada tinggal puasa. Adakah kita nak kena puasakan dia? Adakah kita kena puasakan? Contoh dah ada tinggal puasa. Mak bapak kita ada tinggal puasa. Ada keluarga ada tinggal puasa. Adakah kita, dia dah mati. Ya, contoh aku mati. Aku dah mati. Aku dah tinggal puasa. Ya, tapi aku tak ada tinggal puasa. Ya, alhamdulillah lah, aku tak ada tinggal puasa. Ya, contoh aku ada tinggal puasa, nanti aku mati, adakah anak aku dia boleh nak ganti puasa aku? Ya, adakah anak aku boleh ganti puasa aku? Tengok kat sini. Adakah waris aku boleh ganti puasa aku? Tengok lagi tak? Ya. Hukum puasakan orang yang telah mati. Yang lebih masyhur dan sepakat ulama mengatakan tiada sah puasanya atas yang hidup untuk si mati. Untuk si mati wajib atas fidyahnya sahaja, bagi yang hidup atas harta si mati. Harta si mati. Sebab itu bila meninggal anak Adam tentang paraid tu dia kena selesai dulu, bayarkan hutang puasa, bayar hutang dengan hutang-hutang kedai hardware ke, hutang kereta wajib bayar, hutang ada main kutu ke apa, ada hutang-hutang dah selesai hutang semua, barulah dia paraidkan harta. Ni kaedah tentang paraid. Bukan main paraid je. Lepas tu kena tahu lah. Sebab tu buat kenduri tahlil arwah ni. Kenduri tahlil arwah ni, kalau kita menggunakan duit si mati ni, kenapa haram? Sebab haram ni apabila kita tak selesaikan dulu hutang-hutang dia. Kita belum paraidkan dulu pada harta kepada bahagian-bahagiannya. Maka kita ambil duit si mati, kita gunakan duit tahlil arwah, maka hukumnya haram sebab tak disalurkan dulu. Sebenarnya tahlil arwah ni, kenduri makan-makan ni bukannya keluarga si mati, sebenarnya adalah ahli Korea kampung tu. Buka dalam kitab, dalam kitab Furu'il Masail. Ya. Ni kaedah macam tu. Dia bagi makan orang ni memanglah dia sunat, tapi bukannya keluarga si mati, sebab keluarga si mati di dalam kesusahan. Ya. Tapi kalau dah selesai semua, ya, dah diselesai bayar hutang si mati, dah selesai paraid, ada lebih duit si mati, nak buat tahlil arwah, dah hadiahkan untuk si mati, maka boleh ya. Ya, maka bolehlah hukum dia. Tu kaedah dia. Yang lebih masyhur sebagai ulama mengatakan tiada sah puasa atasnya yang hidup untuk si mati, wajib atasnya fidyah bagi yang hidup atas harta si mati. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kita tengok sini, dia ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat, ada tiga pendapat sini, ya. Pendapat yang kedua, tadi pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, sunat bagi walinya. Sunat bagi walinya puasa akan dia. Puasa akan dia dan sah puasanya daripadanya, dan lepas dengan sebabnya
si mati itu daripada barang yang bergantung atasnya. Bergantung atasnya, dan tiada berhajat kepada memberi makan orang-orang miskin daripada si mati. Nampak? Ya? Pendapat yang pertama mengatakan tak ada. Ya, tak ada. Yang lebih masyhur dan sepakat ulama mengatakan tiada sah puasa atas yang hidup untuk si mati, wajib atasnya fidyah bagi yang hidup atas harta si mati. Pendapat yang kedua mengatakan pendapat yang kedua sunat bagi walinya. Ya, maksud pendapat yang pertama tak ada, kalau kita nak buat boleh. Yang pendapat yang kedua mengatakan sunat. Betul, berhukum fikih ni dia banyak cabang. Betul, jangan bergaduh. Ini tak ada bergaduh, sembahyang jarak bergaduh. Ya, imam terlupa baca doa kunut, imam sembahyang subuh terlupa baca doa kunut, kita kata imam ni Syiah, imam ni Wahabi, padahal imam tu terlupa baca doa kunut. Ya, apa itu ngaji lah hukum fikih. Contoh besok subuh imam terlupa angkat tangan, Allahu akbar, terlupa angkat tangan, kita tak angkat tangan, kita dah kata imam ni sesat, padahal imam malam tadi kena bantai dengan bini, tangan tak boleh bengkok, tangan tak boleh angkat, kita kata imam ni sesat. Ngaji hukum fikih ni, jangan suka nuduh orang bukan-bukan. Ya, ngaji hukum fikih. Baiklah, kita buka sini. Tadi pendapat yang pertama mengatakan, sepakat ulama mengatakan tidak ada sah puasanya atas yang hidup, atas si mati, wajib atas fidyah bagi yang hidup atas harta si mati. Pendapat yang kedua mengatakan, pendapat yang kedua sunat bagi wali, bagi walilah, bagi ahli keluarganya, bagi puasa akan dia dan sah puasanya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak. Contoh, kita nak ikut pendapat yang pertama pun boleh, nak ikut pendapat yang kedua pun boleh. Ni hukum fiqahnya. Ya, tengok sini, hukum puasa si mati wajibkah atas walinya? Lepas ni nak berhenti, aku tak larat lah. Ya, lepas ni nak berhenti lah. Korang boleh lah kata ustaz terus lah, terus lah sampai pukul 1. Korang boleh lah, korang tak bercakap, aku bercakap ni nak jalan ni, benda ni nak jalan ni, jalan cakap bukan main kau suka-suka, tak boleh, kena berpadukan hukum. Ya, bukan sembang macam kedai kopi tu. Ya, bukan sembang kau suka cakap, bukan, ni berpadukan hukum. Kalau kita silap nanti orang sesat, kalau kita silap kita dah menyesatkan orang, kita dah nanggung dosa. Tu kita mengajar ni bukan senang. Ya, betul, aku mengajar, aku tak minta duit. Orang nak bagi, tak nak bagi sudah. Kalau orang panggil aku kat masjid suruh, ya, kadang orang tanya ustaz, orang bayar ustaz berapa? Bayar ustaz berapa? Aku tak minta, aku nak bagi, tak nak bagi sudah. Ya, berapa kau bagi aku ambil. Kau tak bagi sudah. Macam aku bukan bertuhankan duit. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, jikalau dipuasakan seseorang yang mati itu, ni dengar ni, ya. Ni contoh, keluarga kita dah meninggal dunia, atau bini dah meninggal dunia, suami dah meninggal dunia, isteri dia nak puasakan, tengok sini. Suami nak puasakan, tengok sini. Hukum puasa akan si mati wajib ke atas walinya, adakah wajib ke tidak? Tengok sini, pendek berhenti. Ni last ni aku nak berhenti, aku tak larat ni, ya. Ni malam Jumaat, malam Jumaat, ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, jikalau dipuasakan seorang yang mati itu oleh orang yang lain daripada walinya, daripada orang lain daripada walinya, bukan keluarganya, bukan ahli keluarganya, bukan ahli keluarganya, maka padanya tafsil, iaitu sekiranya dengan izin walinya. Kalau dengan izin walinya, nescaya sah puasanya. Ya, sah puasanya. Dan jikalau dengan tiada izin, nescaya tiada sah puasanya. Kena ada izin walinya. Ya, kena ada izin walinya. Kalau walinya izinkan, maka sah puasanya. Dan tiada wajib atas walinya puasakan, bahkan sunat juga. Pendapat yang kuat mengatakan, dengar ni baik. Apa tu kena dengar sampai habis. Contoh, bapak kita dia tinggal puasa, mak bapak kita dia tinggal puasa, ya. Tapi kalau ahli keluarga kita dia tinggal puasa, bini dia tinggal puasa, suami dia tinggal puasa. Contoh, suami dia tinggal puasa, ya. Adakah wajib? Dia bukan wajib, sunat jua. Faham tu? Sunat jua. Tu kena faham tu, ya. Sunat jua. Inilah hukum bagi mazhab kita. Ni hukum dah. Ya, jadi kita faham lah. Pendapat yang pertama mengatakan, sepakat ulama mengatakan tidak ada tak sah puasanya atas hidup untuk si mati, tak sah. Pendapat yang kedua mengatakan sunat bagi walinya. Pendapat yang ketiga mengatakan, jika dah
bukan ahli keluarganya nak puasakan untuk si mati, maka boleh, syarat ada izin daripada walinya. Ya, jika wali nak puasa pun boleh, tapi bahkan sunat jua. Nampak? Ni hukum ni dia bukan wajib, sunat jua. Betul, bila kita mengaji kena dengar sampai habis. Kalau mengaji tak dengar sampai habis, itu yang sesat. Faham ya? Rasa cukup sampai kat sini ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Jumpa lagi. Ya, banyak lagi ni. Nanti kalau sempat nak kupas lagi ya. Bak jalan-jalan ni pada pasal Ramadan, tengok amoy, tengok orang perempuan pakai seksi ya, nampak ni ketiak ya. Bulu ketiak pun keluar, orang perempuan bulu ketiak keluar, bulu ketiak keluar ya. Pakai seksi, nampak ni gunung Kinabalu nampak ya, nampak pakai seksi ya. Ya, pakai seksi. Orang lelaki pasal Ramadan, dia tengok sampai datang syahwat, dia tengok sampai keluar iman ni. Dia punya kemaluan orang lelaki ni segar. Apa hukum dia? Kemaluan tak segar. Apa hukum dia? Ya, ada semua dalam kitab. Dalam kitab Allahu Rabbi. Betul kena ngaji sampai habis. Ya, ngaji sampai habis. Kalau tak mengaji, itu yang sesat. Itu bila tak mengaji sampai habis, itu yang kita suka nyesak-nyesakkan orang. Ngaji sampai habis kadang kita tengok ada orang semayang ni, jari ni goyang, dia tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita tak mengaji, kita kata orang tu sesat. Bagi mazhab Imam Malik, kadang dia gerak ni jari. Batal tak semayang? Semayang tak batal. Ini bukan anggota berat. Tapi kalau gerak macam ni, batal. Ini anggota berat. Ya. Ngaji ya. Kalau ngaji, Allah lebih seronok mengaji. Ya, aku dulu mengaji. Kita belajar baru sejam lebih, macam nak mati ya. Dah banyak keluar daripada 500 lebih, tinggal 400 lebih. Dah banyak ibadat ni malam Jumaat ya, malam Jumaat. Dah makan ubat kuat tu ya, ibadat malam Jumaat. Aku dulu mengaji 4 jam. Ya, malam-malam 4 jam, 3 jam untuk guru. Baiklah, rasa cukup sampai ke sini insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa ya, ada hukum nakal, ada salah, tolonglah perbetulkan. Ya, kita semua mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni nak bagi tahu sebelum tutup. Kasri Kijang ni, kalau siapa ada seorang hamba Allah, dia ada beli kasri Kijang dengan aku, dia kata, "Ustaz, saya hidup lawyer muntah ya. Ada something wrong dalam tubuh." Ya, sebab tu kasri Kijang ni masuk dalam air, spray dalam rumah. Sebab apa? Jin Subyan ni dia akan berkeliaran dalam rumah kita. Lepas itu Nabi beritahu dalam rumah jangan ada nasi ke makanan terbuka. Tong sampah jangan terbuka. Bila terbuka, jin ni akan cari makanan dia. Ya, jin akan cari makanan dia. Lepas itu orang perempuan kalau dia dalam haid, ya, dalam keuzuran, kalau dia punya tuala wanita tu kan ada darah. Kata ulama yang terbaik bila ada darah, basuh dulu baru buang tong sampah. Kalau dia tak basuh, nanti jin jilat darah dia. Lepas itu kena tahu kaedah ni ya. Ni kasih kita ni banyak kelebihan. Bila menghidup, jiwa tenang, cerdikkan akal ya. Dia menurunkan sifat panabaran dan akal cerdik. Ini kelebihan kasih kijang. Minyak nombor 1 dalam dunia. Minyak yang Nabi pakai ya. Nabi pakai kasih kijang. Ini kelebihan kasih kijang. Siapa tak suka kasih kijang, ada something wrong dalam tubuh dia. Ya, siapa tak suka kasih kijang, dalam tubuh ada something wrong. Ada seorang sahabat, dia suka muntah-muntah. Dia kejap muntah. Aku bagi amalan dan bagi dia suka hidup, bagi dia kasur kijang, bagi dia hidup, dia muntah dekat 1 cebok. Alhamdulillah sekarang dah baik. Dia kelebihan kasur kijang. Kalaulah ya, badan kita sakit-sakit, sendi sakit, ambil kasur kijang ni, buka, masuk dalam air 2-3 titik. 1 timba, masuk garam sikit. Masa kacau tu, baca surah Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Kacau di luar bilik air ya. Di luar bilik air. Lepas tu, bila dah mandi, dalam bilik air, dah mandi air biasa, bilas dengan air kasur kijang ni, bilas dengan air kasur kijang, insya-Allah kalau ada sakit badan, kalau ada benda-benda yang tak baik, insya-Allah akan keluar benda ni ya. Beramallah. Sama-sama kita kongsi ilmu Allah, mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa cukup sampai kat sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur. Jumpa lagi. Siapa berhajat untuk ubat mata ruqyah air Zam-Zam pun ada. Bagi je alat nama, alamat, nombor handphone, jumlah kasur kijang nak berapa botol, ubat mata ruqyah air Zam-Zam nak berapa botol ya, tulis ya, ubat mata ruqyah air Zam-Zam sebotol RM20. Dia bukan harga, hadiah sambil membeli, menolong madrasah kami ya. Madrasah kami ada anak yatim, ada anak luar nikah, kami bela daripada baby sampai umur 12 tahun dapat Quran. Ini ada yang kami jaga sampai umur 18 tahun ni, kami nak nikah dengan pelajar sekolah kami. Ada muallaf
ya, ada orang susah, ada orang buta, semua ada, ya. Di sini sekolah kami. Dan kalau ada ubat mata ruqyah siapa berhajat, bolehlah, ya, boleh. Kalau siapa berhajat kain sugi, kalau siapa cari kain sugi, saya kain sugi tak jumpa, nak berhajat kain sugi, boleh bagi tahu, ada jual kain sugi sebatang RM3, ya. Kain sugi ni siapa beramal kain sugi mati dalam beriman. Ini kelebihan kain sugi, ya. Bila rasa cukup sampai kat sini, minta maaf banyak-banyak saya ada kata kasar bahasa, ada tersinggung, ya, ada salah kita bab hukum, hukum hakam, sama-sama kita perbetulkan. Rasa cukup sampai kat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.